Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina محمد الفاتح لما أقلق والقاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjat syukur pada Allah Ta'ala terahmat nikmat Allah. Kita dapat berkumpul lagi pada malam ini dalam kesibukan kita, dalam kehidupan di dunia ini yang melalaikan kita, hingga kita masih lagi ada masa untuk berkumpul pada malam ini untuk pengajaran syarah hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Okay, rahsia menyelusuri pengalaman perjalanan kerohanian seorang sufi, di mana dalam jilid pertama ini kita masih lagi tajuk besar permulaan perjalanan si salib menuju kepada Allah Ta'ala. Namun kita sedang mensyarahkan hikam yang pertama Syekh Ibnu Athaillah, iaitu tajuk dia bersandar diri hanya kepada Allah bukan kepada amal. Bersandar diri hanya kepada Allah bukan kepada amal. Dalam hikam satu ini Syekh Ibnu Athaillah berkata, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudil zalal, yang bermaksud salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya adalah kurangnya raja atau sifat berharap kepada rahmat Allah tak kala melakukan kesalahan atau Allah bagi dosa. Salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya adalah kurangnya sifat raja atau berharap terhadap rahmat Allah tak kala melakukan dosa. Dalam hikam ini kita dah syarah dalam dua siri yang sebelum ini. Okey. Yang antara sebab kata Syekh, seorang murid yang baru berbaiat kepada gurunya untuk bertarikat, iaitu menyelusuri jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, kadang-kadang terlalu bersandar kepada amal. Maksud dia apa? Oh, bila dia ambil tarikat, dia kena banyak amal, kan? Betul dah tu, banyak amal, kita suruh zikir banyak apa semua. Tetapi antara benda yang murid kena tahu bahawa jangan berharap kepada amal untuk dekat kepada Allah saja. Berharaplah kepada Allah. Maksud dia apa? Dengan sifat yang Allah bagikan untuk kita dapat beramal, kan? Itu anugerah, supaya pandang itu anugerah Allah dan kurniaan Allah, bukan anugerah kita kepada Allah. Jadi kalau walaupun Allah dah bagi untuk kita dapat sebut nama Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan berselawat dan beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berzikir banyak-banyak, namun kita kena ingat, semua itu kita beramal dengan kurniaan Allah. Maksud dia dengan sifat yang Allah sandarkan kepada kita, bukan sifat kita yang kita beri, yang dengan sifat itu kita beramal kepada Allah. Jadi kena tauhid. Tauhid itu memandang pemberian Tuhan, ya, kurniaan Tuhan. Dan ketika Allah menghalang dalam perjalanan itu dengan amal yang kita dah buat, seorang murid itu, tiba-tiba Tuhan bagi dosa. Bila Tuhan bagi dosa tu, Tuhan nak tengok, kan? Kita ni berharap bersandar pada amal ke nak dapat Allah, atau berharap kepada Allah? Kalau berharap kepada Allah, Allah bagi dosa, bangkit balik dan terus beramal dan memenuhi tuntutan dosa itu. Apa dia? Taubat dan istighfar, kan? Bermakna Allah bagi lambang hati kita tak selesai dengan Tuhan. Maknanya dia bagi tanda, kan? Dia bagi tanda tu eloklah kalau kita faham. Maknanya hati kita masih tidak sempurna untuk suci. Dia panggil, kalau dalam orang sufi, taharah batin. Kalau kita belajar taharah
syariat ni berwuduk lah kan. Tetapi taharah hakikat nak menghadap Allah itu tak boleh ada najis mukhalladah. Najis mukhalladah di hati. Najis mukhalladah tu apa? Di hati. Syirik kepada Allah. Sisi syirik bagi orang sufi itu lebih halus daripada syirik yang difahami oleh orang-orang syariat. Kerana syirik jali tu syirik yang nyata, disangka nyata kan, tapi syirik khafi tu, syirik yang halus itu adalah syirik yang juga besar di sisi orang-orang tauhid, orang tasawuf. Antaranya diri kita sendirilah kan, yang merasa kita yang beramal kepada Allah. Itu syirik bagi orang sufi. Kita tak punya sifat untuk beramal. Allah yang kurnia untuk kita dapat memandang nikmat Tuhan. Yang mana yang kau nak dustakan Tuhan tanya kan? Maknanya kita dapat ingat pada Allah tu dengan nikmat Allah. Dia ditulis dalam Lauhul Mahfuz, Kitabun Mubin, A'yan Asabitah. Sebelum wujud Adam dan diri alam ini lagi pun dah termaktub kan? Yang kita dalam rukun iman tu percaya kepada qada dan qadar. Tetapi kita diuji untuk merasa kita. Itu ujian yang kita kena lepas, ujian tauhid. Jadi kalau kita beristimak atau bersandar pada Allah, Allah bagi macam mana pun bangkit. Jangan putus semangat, jangan lemah hati. Kalau tidak, itu maknanya itu kamu beristimak kepada amal atau bersandar pada amal. Seolah-olah bila Allah bagi dosa tu, dah tak ada semangat nak beramal. Tak ada nampak untuk mendapat rahmat Allah. Kan? Tuhan hanya menguji untuk menghalang. Halangan diberi untuk kita berjalan. Jadi oleh kerana itu, seorang murid itu diperingat dalam hikam pertama Syekh Ibn Athaillah, supaya janganlah bersandar kepada amalmu, tetapi bersandarlah kepada amal Allah. Kan? Kerana kita dapat beramal dengan sifat-sifat yang Allah sandarkan kepada kita, bukan sifat kita yang kita memberi dengan sifat itu kepada Allah. Jadi itu yang kata bersandar kepada Allah tu. Kerana tidak ada amal kita pada hakikat, pada syariat dinampakkan kepada mazhar kita, surah kita, diri kita ni, cerminan kita ni kan. Seolah-olah nampak kita beramal, tapi kita kena nafikan. Kan, la ilaha illallah, zat sifat af'al hak Allah. Zat sifat perbuatan tu hak Allah kan. Walaupun nampak pada diri kita illallah, illallah, illallah. Sehingga kita dapat memahami bahawa kita sebenarnya bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Samadiyah itu. As-Samad itu asma Allah. Bermakna yang maha bergantung akan sesuatu kepada dirinya kan, kepada zatnya. Yang namanya diberi dalam Ismul Azam itu, kategori dia adalah Ya Qayyum. Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum kan. Ada je asma Ya Qayyum, Ya Hayyum, Ya Qayyum, itu dah martabat tinggi. Okay. Jadi itu makam dia Samadiyah. Asma Samadiyah itu menyatakan semua bergantung kepada Allah. Kan? Termasuk amal. Mana amal tu bergantung kepada Allah kita, untuk kita dapat beramal dengan sifat yang Allah anugerah dan kurnia kepada kita, kita kena memandang anugerah Allah itu. Dan illallah, bagi hak Tuhan. Kan? Walaupun kita rasa hak diri kita, Allah suruh pandang, beri hak aku. Kan? Itu yang dia kata, nikmat mana yang kau nak dusta ni? Kau bagi nikmat kat aku ke aku bagi nikmat kat kau? Dalam beramal. Jadi kita kena pandang amal itu adalah nikmat Tuhan. Kan? Bukan kita yang memberi kepada Allah, Allah yang memberi kepada kita untuk kita diuji. Apakah kita yang memberi kepada Allah atau kita yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk kita menyaksi, syuhud, menyaksi hak Tuhan. Jadi kalau kita menyaksi hak Tuhan dan mengakuinya, illallah, maka selamatlah kita. Kan? Itulah tauhid. Tapi kalau tidak, engkaulah Tuhan selain Allah yang menjadi sekutu. Seolah-olah engkau punya sifat untuk beramal kepada Allah, bukan engkau dapat beramal dengan hak, kurniaan dan melihat anugerah Tuhan kepada dirimu. Jadi itu sesuatu yang terhijab. Okey. Itu mukadimah. Jadi kita dah ada 2 siri dalam syarah Syekh Ibn Athaillah tu. Jadi kita kena tengok hari ni pada muka surat. Muka surat. Sekejap. Muka surat 47. Nah, jadi saya minta maaf lagi, ada ayat yang
yang terbalik ya, yang bila saya copy daripada nota saya yang lama. Jadi yang saya tak baca ayat itu bermakna itu ayat yang terbalik. Yang saya baca tu ayat yang betul, masih betul lah. Muka surat 47, tajuk subtajuk orang-orang yang merasa tidak berupaya beramal atau melakukan dosa. Ya. Orang-orang yang merasa dia rasa dia tak upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Haqalah tu. Kan bagi orang sufi haqalah itu fana tu. Kalau haqalah tu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu fana. Yang Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad untuk memperingatkan kepada umat dia banyak membaca haqalah ni. Kan ketika Isra' Mi'raj tu di langit yang ketujuh berjumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pesan ke Nabi Muhammad, beritahu, ingatkan pada umat engkau banyak membaca haqalah. Haqalah ni apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana dia apa? Tidak ada daya upaya aku, kan? Untuk melakukan ketaatan ke atau melakukan dosa pun tak ada upaya. Melainkan atas keupayaan kudrat iradat daya Allah SWT. Bersesuaian dengan hadis kursi Allah Ta'ala. Ya, ada 3 hadis yang makna lebih kurang, aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Ayat hadis kursi lain. Itu ayat Quran. Aku adalah Allah yang mencipta kejahatan dan kebaikan. Allah kata aku yang cipta kejahatan dan kebaikan. Maknanya dalam amal baik tu aku juga cipta untukmu, kan? Tapi aku pandang hatimu, apakah memandang kepada aku atau memandang kepada hak dirimu. Kalau memandang kepada kurniaan Allah, itulah tauhid. Kalau memandang aku yang beramal, bukankah aku yang selawat kepada Allah, kan? Tapi kita selawat tu dengan kudrat siapa, iradat siapa, ilmu siapa, wujud siapa? Apakah kamu dapat berselawat kalau Allah tidak wujudkan kamu dan nyandarkan sifat hidup dan sifat ilmu dan sifat berkehendak dan berkuasa, kan, untuk kita beramal. Jadi kalau diusul kembali kepada Allah. Sebab tu Allah kata, nikmat aku hak mana kau nak dustakan, kan? Okey. Dalam kita cuba tengok dalam surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 ayat yang ke-188. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaqshartu minal khairi wa ma masani yassu in ana illa nadhirum wa basyirum liqaumin yu'minun. Yang bermaksud, katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku. Ku kecil tu maknanya pada Nabi lah, kan? Dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Kalau aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah. Dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Aku ini tidak lain hanyalah pesuruh Allah yang memberi amaran bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nabi kata, ini firman Allah Ta'ala, dinukil oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak berkuasa. Tak ada kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kan? Tetapi Allah uji kita untuk melihat kita kelihatan berkuasa, kan? Tapi Tuhan beritahu, nikmat aku hak mana kau nak dusta, kan? Dan Allah beritahu lagi, aku tidak berkuasa. Aku tu Allah suruh Nabi yang katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat. Itulah haqalah maksud dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetapi kita diperlihatkan seolah-olah kita berkuasa, kan? Jadi kita kena illallah, isbat kepada Allah. Itu maksud kalimah tu. La ilaha illallah. Zat sifat perbuatanmu hak disebabkan kepada dari zat Tuhan, sifat Tuhan dan perbuatan Tuhan. Itu makam kalau dalam yang dalam baiat tu kan kita beritahu itu makam tengah, kan, pertengahan, orang yang dah berjalan tengah tu. Kalau orang awal lah maksud illallah dah. Tak apalah, tujuan aku Allah saja. Tapi dia murid masih merasa dia yang beramal, dia yang berzikir, kan.
dia yang solat, dia yang kerja, kan? Dia yang bersifat. Tetapi bila pertengahan kena memohon kepada Allah dengan zikir itu supaya Allah bagi tauhid, kan? Maka akan secara perlahan Allah akan bagi engkau tak punya sifat. Engkau disifati oleh Tuhan yang memiliki sifat, kan? Engkau tak punya wujud. Engkau Adam. Engkau Adam maksudnya tiada memiliki sifat wujud ketika engkau diwujudkan oleh Allah. Untuk memandang wujud Allah, maknanya untuk memandang sifat wujud Allah. Sifat lah, bukan zat lah. Jangan terbalik, jangan salah tu. Wujud itu sifat Tuhan, bukan zat Tuhan. Barang siapa mengatakan wujud itu zat Tuhan, kufur lah. Sebab sifat bukan zat. Tetapi bukan selainnya Allah. Maksudnya semua datang dari sifat-sifat Tuhan. Tetapi itu bukan zat Tuhan. Kalau kita kata sifat-sifat Allah itu zat Tuhan, macam Allah kata, sifat dia, nama dia Az-Zahiru Al-Batinu, kan? Zahir dan batin. Kalau kata Allah, sifat Allah itu Al-Zahir, nama Allah Az-Zahiru, maknanya itu menunjukkan sifat. Nama itu menunjukkan sifat lah. Kalau menunjukkan sifat, maka Allah itu zahir, kan? Tapi zahir itu sifat. Jangan kata zahir itu zat. Banyak orang salah. Kata-kata Allah Az-Zahiru, Allah Al-Batinu, kan? Kalau orang Sufi mengatakan, bila Allah kata dia Az-Zahir, dia yang batin, dia yang zahir, dia yang batin, dia menyatakan sifat dia. Nama tu menunjukkan sifat, bukan menunjukkan zat, tetapi sifat yang berdiri dengan zat Tuhan. Dari zat Tuhan maksudnya. Tak ada zat, tak adalah sifat. Tapi Allah tak tunjuk zat itu, tetapi untuk menyatakan dia memiliki sifat zahir dan batin. Kalau maknanya apabila kau melihat sifat zahir, zahir di mana kau nak tengok? Kalau bukan di alam ni. Betul tak? Hatta zahir secara rohani dan jasmani. Kan? Rohani pun zahir juga. Malaikat zahir. Zahir pada wujud dia lah. Kan? Tetapi batin pada wujud kita. Roh kita batin pada wujud kita. Kan? Tapi zahir pada keadaan roh itu. Maknanya perbuatan Tuhan lah dizahirkan. Dan sama ada dari segi zahir dan batin, kan? Tetapi batin macam rohani itu pun batin juga, zahir juga dizahirkan alam wujud, tapi dalam keadaan keberadaan dia adalah yang tidak dapat dilihat, kan? Tetapi dalam dimensi dia zahir lah. Dimensi kita dia batin, kan? Zahir dan batin. Al-Zahiru Al-Batin. Jangan kata zahir itu sifat zat Tuhan. Kalau menyembah Al-Zahir pula, jadi kufur lah kita, kan? Itu tanda-tanda sifat dia. Jadi kena faham itu antara sifat dan zat. Okey. Dalam ayat ni Allah kata, aku tidak berkuasa. Allah suruh Nabi Muhammad kata, aku tidak berkuasa. Mendatangkan manfaat. Maknanya kau nak mendatang manfaat untuk beramal agar dapat pahala. Engkau tak ada kuasa. Kan? Tetapi engkau nak lihatlah kurniaan aku. Kurniaan anugerah aku. Mana kalau kita mengaku kita tidak berkuasa, yang kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sebut saja, tapi kita mengaku kita berkuasa. Kita berdoa, kita berzikir, kan? Allah terus memandang kurniaan Tuhan. Kalau Allah muliakan kita, dia akan bagi muliakan kita dengan agama, kan? Banyak hadis yang Nabi kata tanda Allah kepada Nabi Daud. Kan? Bagaimana kita nak tahu orang yang dimuliakan oleh Allah? Ada hadis yang mengatakan kita akan dimuliakan dengan berkehendak kepada agama. Itu tanda Allah sayang tu. Itu hadis tu. Ada lagi yang Nabi tanya kepada Nabi Daud, ketika Nabi Daud kata, tunjukkan aku tanda cinta Allah. Allah kata orang yang aku bagi dia berkehendak nak berzikir kepada Allah. Nah, itu tanda-tanda orang yang nak mencintai agama. Tanda mencintai agama banyak untuk mendapatkan ilmu agama dan beramal dengan ilmu itu. Itu tanda kemuliaan. Allah dah bagi tanda. Tapi kalau kita ni asyik susah nak membawa diri kita untuk duduk pada majlis agama, kan? Majlis zikir, majlis ilmu, majlis amal, untuk banyak buat kebajikan, itu tanda jauh. Tanda Allah tak menunjukkan cinta Allah kepada kita. Namun kita kena faham bahawa aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat, kan? Jadi mintalah dengan yang berkuasa tadi. Kalau dah tahu tak berkuasa, bagi diriku
dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya kalau Allah tajalikan dosa, kan, itu mudarat kan. Tetapi ada hikmah kenapa Allah bagi itu. Kita kena fahami. Maknanya itu tanda kejauhan. Kan? Tetapi ketika Allah yang menisbahkan perbuatannya untuk kita berdosa, kan? Kalau kita itu dalam amal zikir yang kita sebut, yang bila baiat tu kena istighfar, taubat, selawat dan salam dan la ilaha illallah itu kan, membanyakkan itu, maknanya tujuan kita nak Allah kan. Jadi kalau Allah halang dengan bagi dosa, jangan berhenti pada tahap itu. Banyak murid yang bila Allah dah berulang kali bagi dosa, dia masih berbuat dosa, dia berharap sebelum tu mungkin dia buat dosa, tapi bila dia baiat, dia berharap dia diberi amal kan. Tapi bila Allah bagi dosa, dia berhenti beramal. Apa guna aku baiat ni, masih buat dosa kan. Allah nak bagi tanda hatimu masih tak selesai lagi dengan aku kan. Aku bagilah dosa, nak menunjuk bahawa hatimu itu tak selesai lagi. Banyak dosa hijab kan yang tak dibersihkan. Allah bagi dosa untuk halang, dan kamu kemudian berhenti berzikir. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun kan. Maka itu tandanya bahawa kamu tidak memahami isyarat dan ibarat Tuhan. Allah nak, kalau mu betul nak kat aku bagi dosa macam mana pun mu bangun, mengadu pada aku, bertaubat dan beristighfar, dan tanpa malu tetap berjalan kepada Allah, tanpa letih dan lelah kan. Itu tanda kau betul nak aku. Sebab dihalang macam mana, orang yang nak berkehendak sesuatu, dihalang macam mana dia akan berbuat untuk mendapat kehendak dia. Itu orang yang betul-betul kuat kehendak untuk nak Tuhan. Dan Allah kata, dan kalau aku mengetahui perkara yang gaib. Kita tak tahu perkara yang gaib kan, takdir kita tak tahu. Tapi kita berharaplah kepada Allah, raja kan, sifat raja. Berharap kepada Allah yang baik-baik. Tetap walaupun dijatuhkan, berharap yang baik. Kerana Allah itu jangan putus asa atas rahmat Allah. Allah katakan, orang yang putus asa atas rahmat Allah itu adalah dosa syirik, dosa besar tu. Kalau kita berputus asa atas rahmat Allah setelah kita letih dah kan, jatuh macam orang berniaga lah, berniaga rugi. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Ada orang yang bila ditimpakan musibah, dia rasa putus asa kan. Itu adalah merupakan dosa yang besar. Bukan dosa kecil tu, dosa besar. Sebab Allah punya Rahman, Rahim kan, Allah punya Latif, Razak, Allah punya banyak sifat yang memberi. Tetapi bila Allah uji dari satu sisi, maknanya dia belum beri sisi yang lain supaya kita berjalan kepada dia. Tentulah aku, kata Rasulullah, akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Kita kalau punya sifat, kita ni tak mati, betul tak? Dan kita tak akan menghadapi kesusahan. Tapi kita disifati, diwujudkan, ditakdirkan, diperkehendakkan. Maknanya dah tahu macam tu, kita hamba, kita berjalan saja sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, dan cuba memahami ibarat dan isyarat dia dalam apa tajalli sekalipun. Dan aku ini tidak lain, hanyalah pesuruh Allah. Maknanya hanya mengikut kehendak Allah. Yang memberi amaran bagi orang-orang yang ingkar, dia mengabarkan kabar gembira kepada orang yang beriman, dan kabar menakutkan bagi orang-orang yang menyalahi. Antara maksud kalimah la ilaha illallah, saya sebut tadi lah, kalimah kalau kita belajar tasawuf, kalimah la ilaha illallah ni ada kadang belum tasawuf lagi tu, itu tauhid ya. Nafi menafi, isbat mengisbat. Kita kena nafi kita memiliki sumber yang mendatangkan sifat-sifat dari kita dan dengan kita. Kita kena nafi walaupun kita rasa itu ujian yang Allah nak pandang. Aku menguji kamu, kamu merasa kamu yang berbuat kan, kamu yang berzikir, kamu yang beramal. Tapi kita kena nafikan illallah. Kita bagi sumber itu dari zat Tuhan kan. Kita tak memiliki zat, atau zat itu adalah sumber yang segala wujud atau sifat. Nafikan sifatmu, nafikan zatmu yang berbuat. Allah yang berbuat kan, dari zat Tuhan Allah. Nafikan sifatmu ketika terlihat dan rasa di sisimu kan. Illallah, beri hak Allah kan, sifatullah. Nafikan dulu padamu
isbat kepada Allah. Nafikan perbuatanmu. Kan? Walaupun terlihat seolah-olah kamu, kan? Ya Allah kata, ketika engkau melempar, aku melempar. Ketika engkau membunuh, aku yang bunuh. Yang tadi, ayat tadi lah, aku tidak berkuasa tadi. Mendatangkan manfaat dan mudarat. Kan? Aku tidak berkuasa untuk menyatakan buat amal yang baik atau buat maksiat. Kecuali Allah. Dia pada kata, af'alullah, perbuatan Allah. Illallah, isbat kepada Allah. Jadi antara maksud kalimah la ilaha illallah adalah tiada tempat bersandar. Nak bergantung untuk kita memiliki sifat, kan? Bergantung kepada sifat Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh dengan sifat itu kita boleh beramal, kan? Kita boleh berzikir, kita boleh beringat, mengingati, kita boleh menyebut itu dengan sifat dia. Kita boleh ingat, zikir itu sifat dia, bukan sifat kita. Bila Allah muliakan kita, dia sandarkan sifat tadi, dan kita disuruh untuk illallah, kan? Bersyukur kerana itu rahman Allah Ta'ala. Kalau kamu dapat memandang itu dari Allah, rahimiyah pula kita dapat, kan? Tajalli sifat rahim, rahmanir rahim, bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu dalam Fatihah tu Allah suruh puji dia selepas kalimah bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, kan? Segala puji bagi Allah. Sebab kamu tak boleh puji diri kamu. Oh, aku yang beramal, aku sudah berzikir berapa 70 kali, 70,000 kali dah. Beritahu habis dalam Facebook. Contoh dia. Itu tak boleh dalam sufi. Sebab kita tak punya sifat, kan? Kita tunduk malu dengan Tuhan. Sebab tu Tuhan kata, mu jangan ngaku hakmu. Sifat nikmat aku hak mana mu nak nafi, kan? Mu nak ngaku hakmu. Tu nikmat aku bagi kamu. Jadi kena faham. Itulah tauhid. Maknanya tempat bersandar, tiada ada tempat berlindung, nak selamat, walaupun kelihatan kita bersandar pada banyak benda, kan? Pada ubat, pada itu, pada ini, pada cara dan berbagai, kan? Orang COVID-19 sekarang macam-macam, kan? Kelihatan seolah tempat berlindung tu dengan banyak ubat, banyak vaksin. Tapi bukan salah ambil vaksin lah, tapi tengok pada hati kita, jangan bersandar kepada makhluk. Bersandarlah kepada Allah. Samalah, jangan merasa beramal itu dari makhlukmu, kan? Tapi melihatlah pemberian Tuhan kepadamu. Itu baru betul. Dan juga tidak akan ada tempat berharap. Raja, kan? Maknanya kalau Allah jatuhkan pada satu sisi berharap. Kalau Allah sakitkan kita berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk. Jangan berharap kepada vaksin. Jangan berharap kepada ubat. Tapi pandanglah sifat-sifat Allah yang Allah sandarkan kepada ubat-ubat itu. Kan? Pada doktor-doktor dengan segala ilmu itu. Tapi berharaplah kepada Allah pada mata hati. Tetapi berterima kasihlah kepada surah Allah itu. Kerana sesuatu ciptaan Allah itu bukan selainnya Allah. Iaitu maksud dia, itu adalah mazhar Allah. Menjadi tanda sifat bekas infial dan aksar. Tanda sifat bekas sifat bekas daripada sifat perbuatan Tuhan. Maksud dia, yang untuk menunjukkan sifat dia, kesan daripada sifat. Jadi tempat berharap melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tiada yang berkuasa menghidupkan. La hayyun. Maknanya ketika Allah nisbahkan kehidupan padamu setelah wujud, kan? Wujud dulu, dia nisbahkan kewujudan bagimu. Dia mencipta wujudmu. La maujud illallah itu. Allah memaujudkan kamu, memakaikan pakaian sifat wujud pada kamu. Dengan hal itu dia dapat sandarkan sifat hidup. Tapi kena tahu, tiada yang berkuasa menghidupkan kamu. Kan? Al-Muhyi Al-Mu'min, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Yang memiliki sifat hayat, yakni yang maha hidup. Maka dia boleh muhyi. Al-Muhyi, tajalli sifat Al-Muhyi, menghidupkan dan mematikan. Mukmin, memberi, wahab, kan? Fattah, dan menolak, kecuali hanya kepada Allah. Semua sifat Tuhan. Jadi kalau orang yang dapat melihat itu semua dari Allah dan dengan Allah, itulah makam tauhid. Itu yang nak dicari rasa itu oleh orang yang masuk tarikat. Bukan nak pelik-pelik, jangan cari hak pelik-pelik, nak terbang, naik atas langit lah apa semua. Maka yang tertinggi adalah ketika dimuliakan oleh Allah, masih istiqamah menyebut nama Allah yang agung.
Itu karamat yang paling tinggi yang dikehendaki oleh pejalan kepada Allah. Bukan nak tengok pelik-pelik. Kalau pelik-pelik tu dia panggil istidraj. Kan kadang-kadang menjatuhkan kita. Faham? Tengah orang kata aku masuk tarikat ni nak jadi wali. Kalau nak jadi wali kau nak jadi apa? Kau nak buat apa? Kan tak? Silat-silat jatuh. Makan lebih rendah itu. Dia kalau orang Sufi kata najis kumbahan itu. Najis yang masuk dalam loji taik tu. Kan? Sebab dia boleh menjatuhkan kita. Sebab kalau kita rasa itu kehebatan kita, keesaan kita, habis dah. 50 tahun, 100 tahun berzikir lelah saja kata Syekh Muhammad Syarah ni jatuh pada titik yang lembah terendah. Mana? Kerana diberi satu sifat karamah menghancurkan kebergantungan kepada Allah. Habis. Melihat keaziman diri. Tengok aku wali besar, wali kabir. Aku adalah wali kutub zaman ini. Mengaku pula dalam Facebook. Itu jatuh. Kalau kita belajar Imam Ghazali punya pun dalam kitab Minjahul Abidin Minjahul Abidin itu pun dia ada beritahu Aqabah dia panggil bukit yang disuruh naik kalau silap jatuh. Faham tak? Mana dia bagi kita sesuatu kan, dan kita rasa itu kehebatan pada kita. Makam yang Allah dah bagi pada kita, aku dah naik makam. Tidak tanya engkau makam apa lah. Itu semua orang yang jatuh. Kalau kita buat tu nak kena belajar murid kan. Kadang-kadang guru pun bercakap macam tu. Dia tak tahu itu menjatuhkan dia. Dalam kitab-kitab sufi, para-para wali dah pesan tu. Semua menjatuhkan kita. Kerana kita keaziman itu, keesaan, keaziman, keagungan itu dinisbahkan kewilayahan kepada diri kita. Padahal Allah bagi untuk menunjukkan keagungan dia. Allah bagi mukjizat bagi para nabi untuk bukan nak menunjukkan kehebatan nabi, tetapi keagungan sifat Allah untuk menunjukkan kehebatan pada manusia yang tidak percaya kepada pesuruh Allah. Kan? Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, bukan nak menunjukkan hebatnya Nabi Isa, tetapi hebatnya Tuhan Nabi Isa. Kan? Tapi kalau murid tak faham, hebat guru aku. Duk puji dalam Facebook berlangit-langit pasal karamah. Kalau dah mati lain cerita. Ini kadang-kadang dah mati pun dah menambah-nambah. Kan? Itu tak betul. Itu bukan cara dia. Kan? Kerana kita bukan hendak meninggikan keesaan makhluk. Kerana makhluk itu adalah hamba. Kan? Semua yang kita nampak hebat di mata makhluk, di sisi makhluk, semua anugerah Allah, ciptaan Allah, kurniaan Allah SWT. Untuk menesakan Allah yang maha hebat, yang azim kan. Allah kata dia azim. Jangan kata agung tu pada orang lain. Allah suruh kita sebut Allahu Akbar. Yang besarkan kepada diri, kita takbir Allahu Akbar. Ketika mengeji lawan dalam politik. Mabuk itu. Itu orang mabuk tu. Mana? Allahu Akbar tu bukan nak untuk tujuan meremehkan lawan. Allahu Akbar tu membesarkan Tuhan. Kan? Tapi Allahu Akbar ketika berapi syarah mengutuk kawan. Lawan dia. Kan? Itu hati-hatilah nak buat politik, boleh pangkahlah kamu nak pangkah apa pun, tetapi hati tu jangan terpengaruh dengan perkara-perkara yang ada unsur mazmumah. Apa mazmumah? Perkara-perkara yang buruk yang menjatuhkan. Kan? Sebab dalam perjalanan sufi, benda itu semua benda-benda yang menjatuhkan. Kita kena faham. Kita dengar, kalau benda itu tak selari dengan agama kan, Allah dan Rasulnya, jangan kata itu risalah agama Allah. Jangan. Tidak ada risalah yang Nabi bawa untuk mengutuk, menghina, meremeh dan mengeji dan merasa kita soleh, orang itu tak toleh, orang itu toleh kan. Tak ada. Itu bukan, itu ajaran agama iblis kan. Iblis betul, aku lebih hebat kan. Aku lebih baik daripada Adam. Itu ajaran agama iblis. Okay? Sifat iblis yang disebut orang yang memiliki sifat itu adalah syaitan. Kan? Syaitan tu apa dia? Makhluk jin dan manusia yang memiliki sifat buruk iblis. Jadi jangan tertipu dengan dunia ini. Hati-hati dengan dunia kan.
Kalau kita jatuh, kita bangun balik, beristighfar kepada Allah. Jangan ikut lagi, kan? Nak pangkah silakan, itu hak kamu. Tapi jangan ikut-ikutan untuk memangkah dengan meremehkan, memburukkan, kan? Menghina, merasa kita lebih soleh daripada orang, kita hak betul daripada orang. Semua ada hikmah Allah SWT. Jadi kita tak boleh besar diri, kan? Nak kata bahawa kebesaran tu milik Allah. Pada hakikatnya makhluk tidak memiliki sebarang kuasa. Pada hakikat, pada syariat dinampakkan kita berkuasa. Itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk itu, supaya dia dapat memberi hak ketauhidan itu kepada Allah. Maksudnya keesaan milik Allah. Allah yang memberi dia kuasa, mengakui itu dari Allah dan dengan Allah, bukan dari dirimu dan dengan dirimu. Maka dari segi hakikat, makhluk itu semua ciptaan Allah itu tidak memiliki kuasa. Pandanglah di dunia ini, mana satu yang tidak ada nur Allah. Maksud dia, sesuatu yang menjadi rahsia Allah dalam setiap wujud. Tak ada. Kalau kata, kereta manusia buat yang boleh memecut. Siapa yang mencipta kereta pada hakikat? Kan? Siapa yang bagi wujud dia untuk dia dapat membuat kereta? Siapa yang membuatkan dia hidup agar dapat disandarkan sifat ilmu untuk dia buat kereta? Dan ketika dia berbuat dengan matanya, dengan ilmunya, dengan pendengaran arahan, kan, dari engineer dan sebagainya, itu sifat siapa? Pada hakikatnya tak adalah makhluk itu punya, kan. Tetapi terhijabnya Allah, sehingga Allah itu tak nampak dalam wujud, betul tak? Sedangkan dalam orang tasawuf, dia nak hidup dia dapat merasai Allah itu wujud yang membentangkan, memanifestasikan, membentangkan segala tanda-tanda sifat dia, kan? Yang kita sebut tadi lah, semua sifat tu dari Allah dan dengan Allah, tak ada dari kita dan dengan kita. Kita sebagai media, sebagai mazhar, sebagai surah untuk Allah uji kita. Sebab kita diuji kerana apa? Alastu bi rabbikum qalu bala. Itu menjadi ujian sampai mati, kan? Untuk kita sempurna memberi keesaan Tuhan. Ketika Allah menunjuk seolah-olah keesaan diri, kan? Sebab itu bagi orang sufi, mencari kehebatan diri itu sesuatu yang akan menjatuhkan. Jangan cari rasa apa saja benda yang boleh membawa aku hebat. Macam motivasi kan gitu, kan? Kalau motivasi, kita boleh, kita hebat, itu syirik tu kalau dalam tauhid sufi. Patut disebut Allah hebat yang menghebatkan kita. Tak apa. Allah yang hebat yang menjadikan kita makhluk yang hebat, kan? Itu betul lah. Tapi bagi kat kita dulu, kita boleh, kan? Kalau Allah yang memiliki sifat yang kita boleh buat apa saja, kan? Hingga dia memberi segala sifat itu untuk kita boleh buat dengan sifatnya, itu betul. Tapi kalau kita boleh, kita hebat, kita terbaik, kan? Dari segi motivasi memang bawa macam tu, tetapi mereka tak tahu, mereka menhebatkan diri manusia sehingga tak nampak Tuhan. Lepas tu nak hebatkan Tuhan yang mencipta manusia yang hebat, kan? Baru betul. Sebab itu pada hakikatnya makhluk tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kehebatan, tidak memiliki apa-apa kecuali dimiliki. Kita tidak wujud tapi memiliki sifat wujud. Kita diwujudkan oleh yang Tuhan yang memiliki sifat wujud. Untuk menyatakan itu disebut maujud, kan? Allah memakaikan sifat wujud untuk kita dapat memandang sifat Tuhan. Maknanya sifat itu dinyatakan, dimanifestasikan, dicipta untuk memandang Allah memiliki sifat itu, bukan kita memiliki sifat. Itu beza. Kalau dalam orang syariah kadang kita wujud juga, Allah memanglah wujud, kita wujud juga. Mana boleh sebut gitu? Syirik tu kalau dalam sufi. Jangan main-main. Kamu tidak memiliki sifat wujud, kamu diwujudkan oleh Tuhan yang memiliki sifat wujud. Kalau kamu memiliki sifat wujud, takkan kamu nak mati, betul tak? Takkan kamu nak sakit, takkan kamu nak susah, takkan kamu nak jadi anak orang biasa-biasa. Kalau boleh nak jadi anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul tak? Kerana kamu memiliki sifat wujud, kamu boleh mencipta wujud lah. Ketika sakit, undur kepada tak sakit, kan? Tapi kamu diwujudkan dan terpaksa melalui kehendak kewujudan yang mewujudkan kamu, bukan wujud kamu. Faham? Itu beza.
Jadi sebab itu kita kena sabar, kan? Sebab Tuhan bagi segala sifat. Dia bagi sifat yang lemah, tapi dia juga bagi sifat yang kuat. Mana? Dia balance, kan? Dia bagi sifat lemah, tapi dia juga bagi sifat kesungguhan, kan? Kudrat, iradat, kehendak, kan? Itu sifat Tuhan. Kita kata kehendak kita. Tak ada, mana ada kehendak kau. Allah sebut dalam Quran banyak kali. Aku memberi ilham kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan kejahatan, kan? Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya dan rugilah orang yang mengotorkan hatinya. Jadi tanda tu adalah kotor hati atau bersih. Bagi orang sufi, cara nak bersih dari kotor adalah zikrullah. Apa zikrullah? Menyebut nama-nama Tuhan supaya diberi sifat-sifat Tuhan yang dapat membersihkan kegelapan roh tadi. Mana? Dan berharap kepada itu rajak tu. Dalam tajuk hikam kita, berharap kepada rahmat Allah. Maksud rahmat Allah, himpunan sifat yang Allah bagikan kepada kita menjadi suratul Rahman. Rahmat tu dari kata Rahman. Menjadi suratul Rahman yang menundukkan yang buruk dengan sifat yang baik. Sifat apa? Sifat Allah. Mana surah dia? Surah Nabi lah, kan? Kita pun dapat semua juga, tetapi susunan berkecamuk. Ya, hak buruk duduk atas, hak baik tenggelam dalam rahsia tersembunyi, kan? Tak timbul-timbul. Jadi kita nak kena ikut Nabi, cintai Nabi, ikuti Nabi secara rohani dan jasmani. Syariat dan hakikat. Jangan syariat saja, jangan hakikat saja. Kan? Kesempurnaan Nabi, syariat dan hakikat. Al-Zahiru al-Batinu yang Allah sebut tu. Al-Zahiru al-Batinu. Kerana Allah itu menyempurnakan semua sifat itu dalam rohani kita untuk kita susun seperti yang Allah susun kepada Nabi. Sebab itu kita kena zikir, mohon kepada Allah, kerana Allah saja yang boleh menyusunnya. Bukan kita. Kita hanya diajar jalan. Bagaimana para mursyid-mursyid kita untuk memiliki hati yang disusun oleh Allah Ta'ala. Cara dia, kembalilah kepada Allah. Sebutlah nama Allah yang hebat. Serulah segala asma'-asma' dia. Dan di dalam asma' itu adalah ada rahsia sifat-sifat dia. Berharaplah kepada keagungan Allah itu, sifat itu, kan? Agar dia menakluk, mentajali kepada ruh kita. Agar kita itu dapat bersifat dengan kehendak yang dikehendaki oleh Allah SWT ke jalan yang selamat. Pada hakikatnya makhluk tak memiliki kuasa. Dan sebaliknya kekuasaan penuh ada pada tangan Allah. Sungguh pun demikian, syariat secara zahirnya menyuruh manusia untuk berusaha sedaya upaya mungkin. Maknanya Allah sandarkan sifat agar kita menggunakan segala potensi itu untuk pandang kepada hak-hak ketuhanan dan melakukannya dengan jalan selamat. Tak salah merasa kita, tapi yang salah ketika kita berhenti kepada merasa kita. Faham tak? Sebab kita nak nafi, macam mana rasa kita rasa nak bergerak tangan, kita gerak, kan? Tapi Allah nak bagi supaya kamu rasa diri kamu dan menikmati rasa itu dan beri hak aku, kan? Sebab kalau kamu sabar, kamu dapat rasa, kan? Kamu dapat sabar, kamu dapat kenal Allah. Sebab apa? Sebab Allah Asy-Syabur, kan? Ya Syabur, ya Syabur, ya Syabur. Dia maha memberi sabar, kan? Maha Syabur, maha sabar. Jadi bila kita dapat rasa sabar, kita akan dapat memahami sifat Tuhan. Tapi malangnya kita kata sabar, kita kata aku yang sabar. Nasib baik aku sabar. Itu mana ada nasib baik? Allah menisbahkan maujud sifat sabur untuk kamu kenal Allah. Sebab tu Allah kata Ar-Rahman Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala Allah terjalikan dari rahsia Allah dan menjadi suratul Rahman yang wujud. Segala sandaran sifat untuk memandang kepada Tuhan. Itu tafsir Ibn Arabi. Maka pujilah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tak ada diri kamu untuk dipuji. Mana amal itu jangan disandarkan kepada diri kamu. Itu hak Allah, kan? Bersandarlah kepada Allah. Maknanya bersandarlah kepada amal yang Allah beri kepada kamu. Bukan amal kamu kepada Allah. Kerana amal kamu kepada Allah itu tidak ada. Pada hakikat, pada syariat kelihatan ada. Tapi diadakan, dimaujudkan oleh Allah. Dirahmankan, dianugerah oleh Allah dari sifat Rahmannya untuk Rahim, melihat Allah.
Melihat pemberian Allah maksud dia. Keesaan Allah. Sifat Allah. Mengenal Allah. Kalau kenal, itu hak Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu bagi Allah. Kita akan bagi puji Allah kan. Jangan mengaku, puji diri aku beramal dah banyak kali. Berapa ramal dah? 70,000 dah. Wih, 100 kali 70,000 dah ni. Kalau pergi Mekah dah. Kan? Jangan dihitung amal. Dalam sufi, kurang molek. Bukan kurang molek, jatuh. Boleh jatuh. Kan? Jadi bila ada bisikan nafsu nak cakap macam tu, kita tutup mulut kita. Mana murid tu diperingatkan hal-hal demikian. Kerana itu semua kurniaan Allah. Sungguh pun demikian, syariat secara zahir menyuruh manusia untuk berusaha sedaya upaya mungkin. Dengan potensi yang Tuhan nisbahkan kepada kamu. Agar kamu mengenali Allah dan bersyukur nikmat Allah yang mana yang nak kau dustakan. Walaupun pada hakikatnya syariat itu sendiri melarang keras untuk menyadarkan diri pada amal. Sebab itu, kenapa Syekh kata ini hikam pertama kan? Sebab amal itu pemberian Tuhan kepada kamu. Jadi kalau dah masuk sufi, dah masuk tasawuf, dah baiat, murid disuruh tawajuh ke hati kepada Allah. La maksud ilallah kan. Maksud kamu Tuhan. Maknanya memandang segala perbuatan Tuhan kepada kamu. Akal tak boleh terima. Itu standard lah. Kerana akal terhijab dengan nafsu kan. Nafsu kata aku. Nafsu kata aku yang berbuat. Akal kata, aku pun tengok engkau yang buat. Kan? Tetapi kalau dalam sufi, aku itu tidak boleh dipakai kepada kita. Aku itu untuk Allah. Kerana illallah. Kalau kita pakai kepada kita, jadi masalah. Kerana kita akan melihat aku yang beramal. Kan? Padahal aku itu Tuhan bagi sifat untuk sandarkan kepada roh untuk diuji. Kan? Agar roh dapat menundukkan keakuan itu kepada huwa. Kan? Milik Allah. Jadi itu Allah kata aku beri ilham kepada manusia. Aku bagi ilham pada manusia untuk melakukan kejahatan dan kebaikan. Maka yang bisik nak buat apa pun dalam diri kita tu aku kan. Aku tu kena bagi kat huwa. Dia. Aku dia. Jadi kalau faham aku itu dia, kan? Ketika kita keluar untuk buat jahat, kita fahamlah dia sedang membisik untuk kita, menguji kita untuk buat jahat. Tapi kalau aku tu kita, aku yang beriman, aku yang pandai, aku yang alim. Siapa alim di antara kamu? Aku. Wah. Persoal kealiman orang pula. Kan? Ini orang yang memandang amal diri. Kan? Amal orang tu, dia tak memandang keesaan hak Tuhan kan? Tuhan yang bagi amal kan? Tuhan yang bagi makam pada orang. Tuhan yang bagi ilmu. Kenapa dipersoalkan ilmu orang? Kan? Kalau dia memandang Tuhan, dia takut tu. Kalau dia memandang dia, aku, dia, kan? Itu adalah aku dan dia, makhluk. Habis lah. Kalau dalam sufi tu jatuh. Hasan Al-Basri kata apa? Orang yang bertasawuf, bila keluar daripada zikir, majlis zikir saja, kalau hati dia memandang aku dan dia kan, maknanya dia tu masih memandang buruk orang dan mulia diri, itu macam belum berzikir tu. Kena masuk balik walaupun 50 tahun. Itu murid kena faham. Kita jangan meremehkan memandang aib orang. Kerana tidak ada yang aib dari sisi kejadian Tuhan. Kan? Walaupun nama aib pada syariat, tetapi itu adalah tajalli Allah. Kan? Maka mulut jaga dengan Allah. Tapi kalau selagi kamu memandang makhluk, kata Imam Arsalan, masih terhijab jauhlah kamu dengan Tuhan. Kamu masih berharap kepada makhluk. Masih memandang makhluk kan, tidak boleh keluar dari dirimu yang secara basyariah kemaklukan. Tidak dapat memandang hak-hak kerahsiaan ketuhanan dalam ciptaan Tuhan apa pun. Hatta iblis, hatta nafsu sekalipun. Selagi itu, kamu itu masih jauh dengan Tuhan. Allah akan memberatkan kamu dengan amal. Malah mengaku pula beramal. Kan? Tapi ketika kamu memandang hak keesaan Tuhan dalam hak-hak segala sifat yang ada di dunia ini, kan, barulah Allah fanakkan kamu. Yang bagi tauhid. Itu yang Syekh Ibn Ta'ala kata, Allah bagi wirid untuk diberi warid, kan.
Allah bagi wirid, bukan guru yang bagi. Allah yang sandarkan supaya ada hal menyebabkan kamu nak mendapat wirid dan guru bagi kan. Tapi dalam Syekh Ibn Talah kata dalam hikam dia, ketika Allah nak bagi kamu warid, cahaya yang terang untuk menghilangkan syirik dan kegelapan. Maksud dia apa? Mengaku aku. Kan? Itu aku tu berhala paling utuh. Kalau dalam tarikat Satariyah, aku tu berhala paling utuh dalam diri kita. Tak tunduk yang tu, sorry lah. Kamu itu berhala yang merutuhkan kamu di akhirat. Akan dihisap. Tapi kalau aku tu dah diberi hak Allah, kan? Kita tunduk saja dengan segala kehendak Allah. Apa pun tajalli dengan memandang tauhid. Kan? Dan perintah syariat dan hakikat. Ijbari dan ikhtiari. Hakikat syariat itu sendiri melarang kerah untuk menyadarkan diri pada amal dan usaha tersebut. Maknanya kita jangan rasa itu milik kita. Itu anugerah Tuhan. Kan? Ini yang susah ni. Aku yang beramal, aku yang selawat, aku yang memberi salam kan. Allah nak aku tu pemberian potensi, sifat kan. Yang Allah sandarkan pada roh kamu. Jadi nikmat aku hak mana kau nak dusta? Nikmat engkau. Atau nikmat dari aku. Ini dimaksudkan agama manusia sentiasa hanya bersandar dan bergantung kepada kurniaan, anugerah atau tajalli dalam bahasa sufi, atau tanazul atau ta'yun daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Ini yang susah sebab kita masih terhijab. Kita menyaksi kita yang berzikir, kita yang beramal. Kita hingga orang syariat sanggup kata pula, kalau kita tak mula dulu tu kan Tuhan nak buat, nak bagi kan. Jadi kita jadi Tuhan tu. Kan? Allah lemahlah pula. Allah berharap pada kita mula baru Allah nak beri. Kita tu siapa? Sebab itu dalam Quran kata, aku, dia, kami, kamu kan. Wah, ini kena faham. Ini bukan tempat nak cerita benda ni lah. Aku, kamu, kami, kamu. Aku, dia, kamu, kami, kamu kan. Aku, dia, siapa tu kami? Tuhan banyak. Kan? Ada pun ayat-ayat la haula wala quwata illa billah. Hauqalah. Hauqalah tu maknanya adalah mengaku kita tak berkuasa, nak beramal baik, nak menghindar maksiat baik, kan? Maknanya kecuali kuasa yang Allah dah berkehendak, kan? Jadi apa pun tajalli dia tetap dari rahsia ketuhanan. Jadi kena faham kan rahsia apa sebenarnya. Jadi ada pun ayat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim pula bermakna bahawa tidak ada daya untuk mengelak diri dari sebarang kesalahan. Kita nak mengelak diri daripada kesalahan. Sebab itu cuba nak mengelak daripada kesalahan tapi buat salah juga, kan? Dan juga tiada kekuatan untuk melakukan sebarang amal kebaikan manapun melainkan hanya dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu taala. Kalau orang sufi dia tak berlapik gini. Dia kata melainkan dengan sifat Allah Subhanahu taala. Tak? Tapi kalau ayat ni dia takut-takut nak cerita. Tak? Sebab tu tengah-tengah kitab tu dia main motor kat luar kan. Maknanya dia takut nak ceritakan, orang kata apa pula, tak faham pula. Kalau tak ceritakan duk gelak semua. Tak? Maknanya dengan sifatullah, af'alullah yang kita sebut tu. Dan kurnia serta anugerah serta rahmatnya semata-mata. Kan? Kalau tengah kita kata dengan izin Allah, kan? Seolah-olah kita yang berbuat, Allah yang izin. Kalau orang sufi kata syirik lagi tu. Memanglah izin Allah, tetapi dengan kudrat Allah, dengan ilmu Allah, dengan irada Allah, apa pula? Dengan izin seolah-olah tidak ada peranan dalam perbuatan. Bukan peranan perbuatan lagi, memang perbuatan dia. Disuruh sifat tauhid orang sufi, tauhid ihsan. Tauhid ihsan tu maknanya muqaddimah dia apa? Tauhidul af'al. Apa maksud dia? Menyaksi semua perbuatan pada dirimu dan alam ini adalah perbuatan Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau tak masuk pada tauhid ni, itu belum lagi memasuki makam sufi. Kan? Si salik yang baru nak feel, kan? Anugerah Tuhan.
memandang syuhud keesaan Tuhan. Kalau perbuatan itu masih lagi disandarkan kepada makhluk, kan? Cuma itu ujian yang terlihat pada makhluk untuk menguji ilallah atau kepada kamu. Berkait dengan perkara ini Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Saya tak boleh baca ayat tu sebab dia dah copy paste jadi terbalik. Yang bermaksud dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maksud dia apa? Wajah-wajah Allah kan. Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Timur, barat semua sifat Allah. Wajah-wajah Allah. Maka ke mana saja kamu arahkan diri kamu, maka di situlah arah yang diredai oleh Allah. Disebut tengah itu wajah-wajah Allah. Kalau orang Sufi kata sifat-sifat Allah kan. Wajah-wajah Allah tu tanda sifat lah. Sebab kita kalau nak kenali seseorang bercakap, kita pandang wajah dia kan. Sifat wajah itu untuk mewakili diri dia. Kita tak tengok perut dia. Atau kita tak tengok kaki dia. Bila bercakap kita tengok muka dia. Kan? Sebab muka itu simbol kepada segala dia kan. Sifat-sifat pada dia. Sama yang dikata ini, alam ini adalah wajah-wajah Allah. Sifat-sifat Allah maksud dia. Kan? Maknanya tanda batin dia adalah af'alullah. Dia panggil alam ini adalah pertama makam dia menyaksi af'alullah, perbuatan Allah. Yang tauhid yang kemudian lebih itu ada daripada perbuatan Allah itu batin dia adalah asma Allah. Untuk menunjukkan sifatullah, sifat Allah kan. Asma itu diberi nama untuk kenal sifat. Kalau dah kenal sifat, kita kata sifat terus. Kan? Macam kamu chef. Kan? Tak panggil chef dah. Dia tanya apa? Sifat pandai masak apa kan? Biryani, kan? Nasi lemak atau kek. Dia kan beza-beza kan. Chef ni ada yang, kalau chef yang belajar tu ada pandai buat kek. Kan? Dia panggil apa? Siapa tak ingat lah. Kan? Culinary. Yang hias buah. Kan? Yang dessert. Yang apa ni, nasi timur, barat, selatan, utara. Itu chef. Itu dah lebih khusus kepada sifat. Tapi kalau sebut chef tu umum kan. Tapi kalau dia dah tahu tentang khususiah dia terus pergi pada sifat itu. Dan maknanya nak menunjukkan sifat Allah. Jadi alam ini batin dia adalah sifat Allah. Sifat Allah. Jadi apa hierarki dia apa? Apa perbuatan Allah, asma Allah, sifat Allah. Faham? Jadi permulaan dia memasuk tauhidul af'al. Kamu kena latih untuk merasai perbuatan Tuhan pada diri kamu. Dalam solat Allahu Akbar. Bukan kamu yang angkat kudrat Allah, daya Allah kan. Perbuatan Allah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan Allah kan, zikrullah kan. Dari sifat apa? Kalam. Dia tanda perbuatan itu kesan kan. Aksar, infial, kesan daripada sifatullah. Batin dia sifat lah. Batin lagi siapa? Allah, zat. Zat sebab sifat tak berdiri sendiri. Sifat berdiri dengan zat yang mendirikan sifat kan. Sebab itu Allah kata aku dekat. Yang dekat tu sifat dengan kita, betul? Tapi bila ada sifat, pasti dari zat. Tak ada sifat yang alone, yang berdiri sendiri. Kalau kita kata sifat itu berdiri sendiri, kufur. Dalam tauhid tu, bukan ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kalau kita kata sifat berdiri sendiri kan, seolah-olah sifat itu Tuhan. Alone. Memang kufur. Kerana sifat tidak berdiri sendiri. Sifat berdiri dengan zat. Mana ada sifat, maknanya ada zat yang mensifatkan. Faham? Macam kita wujud kan? Ada wujud, maka ada sifat yang mewujudkan. Menjadi kita ada. Kan? Wujud itu masuk ada. Maujud. Maknanya yang disifatkan itu disebut maujud. Dipakaikan tajali ataupun manifestasi ataupun sifat wujud. Maka menjadi wujud kamu. Tetapi kamu kena ingat, kamu tidak memiliki sifat wujud itu. Jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan, oh kita wujud juga. Kufur.
Bagi orang sufi itu kufur yang nyata yang tidak akan diampun oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu telah diberi makrifat. Kalau kamu masih orang awam, silakanlah. Sebab tak tahu kan. Mai tauhid aku rasa. Aku rasa kita wujud juga. Silakan. Kalau kamu wujud, kamu silakan jangan sakit-sakit, jangan susah. Kan? Jangan mati-mati. Sebab kamu memiliki sifat wujud. Tapi kamu tak wujud. Dari muda menjadi tua, bila tua tumbuh janggut putih. Siapa nak janggut putih? Pasti nak janggut hitam, betul tak? Jadi kuat, menjadi lemah. Orang muda kuat, orang tua lemah. Dari lemah kemudian sakit, sakit kemudian mati, kan? Maknanya siapa yang mewujudkan hal itu dalam kehidupan kamu itu? Dalam takdir kamu itu? Allah, kan? Kalau Allah, kenapa mengaku kita wujud juga? Kita tak ada. So Allah sebut kita Adam. Lawan wujud itu adalah Adam. Maknanya tiada. Tiada bukan tiada diadakan. Diadakan untuk menunjukkan adanya Allah. Bukan adanya kamu. Adanya sifat Allah. Sebab sifat ada itu ada sifat Allah. Bukan sifat kamu. Maknanya sebab itu, ketika memandang wujud, perhatikan zat yang mewujudkan. Merasa sajalah. Kita tak boleh bayangkan zat itu bagaimana. Kan? Tetapi kita dimaklumkan dengan tanda sifat yang melata, yang tidak terhitung banyaknya di alam ini, kan. Tetapi ketika merasai sifat, rasai adanya Tuhan. Berapa banyak sifat yang kamu ada. Kamu chef, kamu masak apa? Masin, manis, tawar, pahit, pedas, masam, kan. Kamu ingat itu sifat kamu. Tapi tak pernah pun kita illallah, kan. Cuba Allah bagi cut off, bagi COVID, semua sifat rasa hilang, kan? Ketika itu, macam mana ni pedas tak tahu pedas. Dah masuk lada banyak tak pedas. Kan? Ada orang deria, ada seorang minggu lepas datang berubat. Kan? Dia kata deria kaki dia hilang terus. Sakit ke, kena minyak ke, kena panas ke. Dia bukan kecil manis, dia kata. Saya pun first time. Gangguan jin ke macam tu. Kan? Nak kata first time dia kata deria kaki dia satu mata tu hilang semua. No feel. Dicocok dengan jarum tak rasa. Bayangkan susah kan? Pakai kasut tak tahu dah pakai ke belum. Tercabut kasut pun tak tahu. Sebab tak rasa. Macam arwah mak saya dulu kecil manis, kan. Di jalan lipas tercabut dia tak tahu. Kita duduk kat belakang ni mak ambil selipar. Dia kecil manis teruk lah. Bila teruk tu dia hilang deria. Bila hilang deria, mana tak? Hilang deria. Bayangkan ceh hilang deria rasa, kan? Masih tak tahu manis, tak tahu masak, tak tahu mana kau. Main campak je lah. Pengalaman, kan? Kalau macam ni, okey. Tapi tak boleh rasa. Suruh orang lain rasa. Nak kata bahawa nikmat aku hak mana hak engkau dustakan, Tuhan kata. Semua aku bagi kat kau, tapi kau tak pernah bagi hak aku pun. Memandang hak aku pun tidak. Kan? Aku mewujudkan kamu, kamu ngaku kamu wujud juga. Kan? Kalau kita kata cilaka. Kalau kita lah, kan? Allah tak pernah macam tu. Kerana Allah tidak bersifat macam tu, kan? Semua dia beri, tiba-tiba potensi kita tu kita guna untuk jalan yang dia tak suka. Kan? Jadi rasai perbuatan dia. Macam mana nak rasai? Aku tu kamu illallah. Kan? Aku berbuat, aku nak berzikir, aku nak selawat, kan? Aku tu illallah. Baru pandang penguasaan dia, kan? Takbir, aku yang mentakbir, aku yang mengurus, kan? Aku yang Allah kita dalam surah Asy-Syafa, aku yang mencipta kamu dan segala perbuatanmu, baru akal boleh terima. Tapi kalau duk mai aku wujud juga, duk bergaduh akal tu, aku tak boleh terima lah. Kan Allah kata, aku yang mencipta kamu dan segala perbuatan kamu, aku tak boleh terima lah. Sebab aku nampak aku yang buat, kan? Aku tu, sebab kita rasa kita, kan? Bukan sifatullah. Bukan af'alullah. Akal tak boleh terima ni, kecuali hati yang bersih. Hati yang telah dibersihkan dari syirik. Syirik tak apa? Wujud diri, ya? Kan? Seolah-olah kita berdiri selain Allah yang berkuasa, yang tidak bergantung kepada Tuhan. Sedangkan kita dah sebut Samadiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kan? Kalau as-Samadiyah tu dah tadi la haula wala quwata illa, itu dah fana tu. Dalam sufi. Itu dah makam sufi dah.
Maka sufi ni pakai yang dah banyak asli, semuanya hak Tuhan. Itulah tauhid. Kan? Tapi ngaku tauhid, tapi ngaku diri kita. Kan? Semua hak kita. Kita ada juga, Allah ada juga. Kalau kita tidak diwujudkan, kalau kita tak ada wujud, takkan ada Muhammad Rasulullah. Tengah orang kata kan. Dia tak tahu Nabi pun diwujudkan oleh Allah. Ketika nak dimatikan, dimatikan oleh Allah. Kan? Sebab itulah dalam berkaitan dengan perkara ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maka kemana saja kamu arahkan dirimu ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah wajah-wajah Allah yang diredai. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya. Maha luas. Al-Wasi'. Allah punya asma Al-Wasi'. Maha luas. Allah juga punya asma Al-Mulhid. Maha meliputi kan. Meliputi itu jangan salah dengan akal lah, dengan bahasa akal macam orang Wahabi dia suka ambil zahir ayat. Allah Maha meliputi. Seolah-olah Allah masuk dalam tubuh kita, meliput dalam semua tubuh kita. Itu boleh syirik tu. Jangan main kan. Zat Tuhan kalau difikir macam tu kufur. Macam tu ahli sunnah tak boleh membenarkan geng Wahabi tu kata Allah bertempat di langit. Sebab boleh kufur. Sayyidina Ali kata pun kafir. Sayyidina Ali kata kafir kalau kita meyakini Allah itu bertempat di langit, kerana langit itu ciptaan. Kalau langit itu ciptaan, di mana zat Tuhan sebelum dia cipta langit? Duduk mana? Kan? Sebab itu menunjukkan dia lemah. Dia perlu mencipta sesuatu baru dia boleh duduk. Manusia iyalah kalau lagu tu. Cipta rumah baru boleh duduk dalam. Tapi Allah bukan bersifat lemah. Kan? Sebab dia mencipta dengan diri dia. Sifat dia maksud dia. Kan? Sesuatu yang selain dia dicipta, maka dia berdiri, berpotensi dengan yang mencipta. Samadiyah, As-Samad. As-Samad tu maknanya bergantung kepada Allah. Yang kita sebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad. Itu asma tu, cuba tengok asma Allah As-Samad. Bukan Pak Samad, As-Samad. As-Samad ni maknanya segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Ia adalah nama besar dalam kategori asma. Nama kategori zat Tuhan. Dia kategori ahadiyah dan kategori samadiyah. Ahadiyah dan samad. Dia lebih tinggi makam daripada samad. Maknanya Allah nak menyatakan dia esa, ahad, maka pada martabat zat, maka segala ciptaan dia tak esa. Maknanya bergantung kepada aku. Faham tak? Samad tu berkata bergantung pada aku. Segala sifat, perbuatan, apa yang ada pada kamu lah. Illallah. Kalau nak jadi hamba lah. Kalau mau nak jadi Tuhan, silalah. Tak ada masalah. Kan? Tapi dalam sufi kita ni nak jadi hamba. Kita nak mati dalam keadaan jadi hamba. Bukan jadi Tuhan. Kalau jadi Tuhan tu, rasa kamu berdiri dengan sifat wujud kamu, habis dah. Kalau orang sufi kata itu tidak akan diampun oleh Allah SWT. Kan? Kalau Syekh Imam Arsalan kata lah, bukan saya. Kan dengan Syekh Syekh apa yang syarah satu lagi, Abdul Ghani An-Nablusi. Dia kata kalau orang alim kata wujud itu pun milik dia, kan? Dia ada juga, dia awam. Alim tapi awam. Tahu awam? Maknanya level yang tidak diberi ma'rifatullah. Mungkin dia boleh mengaku dengan ilmu kan, tapi awam. Kerana tidak diberi makam ma'rifatullah. Memberi hak Tuhan dalam hak tauhid. Sebab itu perkara ini bukan tasawuf saja nama. Tasawuf ini sebenarnya tauhid rasa. Merasai hak Tuhan dalam kewujudan. Itu maksud tasawuf. Akhlak dia panggil. Berakhlak dengan Allah. Kalau berakhlak dengan Allah, bagi hak keesaan Tuhan lah. Kan? Maknanya dia tauhid untuk merasa kewujudan Allah dalam hidup. Dalam wujud. Bukan pada ilmu saja, kan? Kita belajar ilmu Tuhan gitu, Tuhan gini, tak tahu nak letak mana. Nak cari mana tak jumpa. Letaklah atas langit. Letak kat buku, letak kat akal je. Letak kat ilusi. Tapi di alam wujud ni tak ada Tuhan, tak ada kait dengan Tuhan, kan? Tapi kalau kita tanya siapa yang buat matahari, Allah, pandai pula jawab, kan? Allah. Siapa yang buat udara, Allah. Siapa yang menghidupkan kamu, Allah. Siapa bagi sifat ilmu kepada kamu, Allah. Jawab pandai, kan? Tapi kalau kita cuba bawa doktrin yang tauhid orang sufi gini,
Dia pandang kita lain macam. Kan? Tapi kalau kita tanya dia pandai pula jawab Allah, 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 Allah. Saya dah banyak kali cakap dengan orang lah. Itu saya berani cakap tu. Jawab Allah lah ke? Dengan ustaz-ustaz yang belajar PhD pun Allah, 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 Allah kan. Dia tanya tentang wahdatul wujud. Kan? Apa maksud? Saya kata semua diwujudkan oleh Allah. Wahdatul la mawjud illallah. Itulah wahdatul wujud. Kan? Bukan kita wujud selain Allah yang bercantum. Itu pahaman orang yang dualitas dia panggil. Makhluk-makhluk Allah Allah kan. Pandangan orang sufi adalah kewujudan ini bergantung kepada Allah. Kalau bergantung kepada Allah, bergantung kepada asma' dan sifat Allah. Direct Syekh Abdul Qadir Jalani sebut dalam tafsir dia berapa tempat, beratus tempat sebut. Kalau asma' dan sifat Allah itu bukan kita, bukan makhluk, itu qadim bersama Allah. Kalau kata sifat Tuhan itu makhluk, habislah. Syirik lah. Dia qadim lah. Yang menguasai kita kan. Tetapi makhluk itu ciptaan kan. Rahsia dia ketuhanan. Rahsia dia ketuhanan. Seperti cahaya kalau kita nak isbah. Cahaya matahari. Yang cahaya yang kena kat bumi. Kan? Kan? Cahaya yang kena kat bumi tu masih dengan matahari. Betul tak? Tapi orang lihat kat bumi seolah-olah terpisah daripada matahari. Kan? Seolah itu bumi punya. Itulah dia kata makhluk. Dan dalam sufi sebenarnya ghairullah itu pada hakikat tak ada. Sebab semua dicipta itu berdiri dengan asma' dan sifat Tuhan yang batin dia. Kalau asma' dan sifat Tuhan itu bukan selainnya Allah. Bukan zat Tuhan. Jangan silap faham pula. Perbuatan Tuhan dan sifat Tuhan bukan zat Tuhan. Tapi bukan selainnya wujud dari berhubungan dengan zat Tuhan. Itu yang kata milik Allah itu yang kata tauhid tu. Tapi kalau kita menyembah ciptaan Tuhan, itu kafir lah. Sebab dia bukan zat Tuhan. Kita disuruh sembah zat Tuhan. Bukan sembah sifat Tuhan. Bukan juga sembah nama Tuhan. Contoh dia, kalau kamu tulis alif lam lam ha kat depan, kamu pun sembah. Alif lam lam ha. Macam kamu pergi Mekah lah kan. Kalau kita tak betul akidah kita, kita pergi Mekah, kita nampak Kaabah, kita sembah Kaabah, hati kita sembah Kaabah. Kan? Habis syirik. Kalau begitulah berapa ramai orang pergi Mekah tu syirik habis balik. Kan? Sebab dia dah dia kena tahulah itu simbol saja. Bukannya macam alam ni simbol Tuhan kan? Simbol, bukan sembah simbol. Sembah zat yang memberi tanda simbol untuk menyatakan dia ada. Sebab dia yang perintah Kaabah itu kan. Berkiblat. Kiblat, bukan menyembah Kaabah. Berkiblat, arah itu berkiblat. Maknanya satu tujuan. Kalau orang sufi kata tujuan hati, kiblat je hakiki. Allah, zat Tuhan. Mana kita menyembah zat Tuhan, bukan menyembah nama, bukan menyembah sifat. Bukan menyembah perbuatan. Kita disuruh menyembah zat Tuhan. Nama diberi untuk kita dapat sebut dan ingat. Bukan disembah. Kan? Kena faham. Jangan kalau oleh kerana itu kamu tulis alif lam lam besar, tanpa kat depan seperti menyembah nama Tuhan kan. Syirik bos. Itu tak boleh. Kan? Kita menyembah zat yang menamakan dia Allah. Allah itu nama. Tapi kita menyembah zat yang menamakan diri Allah. Agar dapat disebut. Kerana nama kata dia beri nak sebut apa? Kerana zat tidak ditunjuk kan. Kalau ditunjuk lain. Kan? Zat kan ghaibul ghaib. Ghaib mutlak dia kata. Dia tak tunjuk. Kalau dia tak tunjuk, maknanya macam mana kita nak gambarkan? Kan? Itu yang macam-macam orang buat simbol gajah lah macam Hinduism kan. Sebab dia tak boleh nak benda yang tak boleh gambar. Dia rasa nak gambar juga. Baru puas hati dia punya nafsu dengan akal. Akal nak dalil gambar, nak dalil benda kan. Indra tu nak dalil benda wujud. Kalau tak sampai dia tak puas hati solat dia. Ibadah dia. Maka digambarkan. Kan? Tuhan bergajah, belalai. Tuhan macam ayam bapak. Yang macam anda saya pernah jumpa lah geng tu yang kata aku nampak Tuhan dah. Macam mana? Macam ayam bapak dia tu. Geng Ayapin. Pengikut Ayapin. Saya pernah cakap dengan pengikut Ayapin. Macam ayam bapak dia tu.
Itu gambaran iblis kan, tunjuk benda-benda. Tapi kalau dia tak punya ilmu ketuhanan, jatuhlah. Jadi kita kena ada ilmu. Sesungguhnya Allah itu maha al-wasi', maha luas liputan dia. Al-mulhid, maha meliputi dalam setiap sesuatu. Maha luas, itu semua sifat dan perbuatannya. Lagi sentiasa mengetahui ilmu. Maka dikatakan setengah ulama tafsir pula bahawa yang al-mulhid itu, nama Allah al-mulhid yang meliputi itu adalah ilmu Allah kan. Tapi kalau orang sufi kata semua sifat lah bos. Bukan ilmu saja, wujud, hidup kan. Kalau makhluk manusia, apa yang saya sebut tadi kan? Wujud yang pertama, baru boleh ditandakan hidup. Wujud dan hidup baru boleh ditandakan ilmu. Macam mana nak bagi sifat ilmu kalau tak hidup? Betul tak? Macam mana nak bagi sifat hidup kalau tak wujud? Maka wujud itu tempat bergantung semua sifat disandarkan. Sebab itu bagi orang sufi, wujud itu kalau fail, habis. Kita sebelum mati kena faham betul-betul hak wujud, sifat wujud tu macam mana. Sebelum mati. Mesti tak mati ni, fahami sifat wujud tu. Kalau faham ni selesai semua sifat. Faham tak? Kalau tak faham ni, minta maaf. Bukan saya cakap. Ulama-ulama sufi kata, tak sempurna lah. Kan? Tak sempurna. Wujud pun tak kena hak tak apa. Dan bagaimana nak disyarah, maka tak sempurna sifat tauhid dia. Kan? Dia perlu memahami hak kewujudan. Sebab itu bagi sifat 20 dalam ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, sifat wujud itu yang pertama dimakamkan kepada makam sifat nafsiyah kan. Sifat yang lebih dekat untuk menyatakan zat Tuhan. Tapi sifat lah, bukan zat Tuhan. Itu satu-satu sifat, satu je sifat. Sebab kata apa, ini besar. Kalau ini tak boleh faham, gugur habis. Sebab sifat lain tu, kalau orang sufi kata tak payah, macam orang Wahabi kata, macam mana orang Asy'ariyah ni mengatakan sifat Tuhan dia 20 je. Padahal Tuhan sempurna kan. Bagi orang sufi kata, sifat 20 tu asas untuk sifat lain berdiri. Faham tak? Tapi kalau payah sangat nak fikir sifat-sifat itu, kenali wujud dulu. Kan? Sebab kalau tak wujud, Tuhan tak boleh nak menyatakan, nak sandarkan sifat lain untuk mengenali dia. Faham tak? Maka wujud itu seperti menguasai semua sifat. Sebab dia di alam ini kita boleh kenal Allah melalui ciptaan Allah. Kalau orang sufi. Kan? Kalau orang syariat dia kata, jangan dipandang ciptaan-ciptaan di makhluk. Tak ada kait dengan Tuhan kan? Tapi kalau kita tanya siapa cipta makhluk? Allah. Tak kait ke mana kalau Allah yang cipta. Ni kata pening ni. Kita ngajar tauhid lagi pening orang. Kan? Mana bagi orang sufi, setiap ciptaan Allah itu jalan-jalan kepada Tuhan untuk mengenal Allah. Jadi pandang, himpun semua ciptaan, cuba memahami rahsia dia. Kan? Bukan sisi zahir saja, tetapi sisi kerohanian. Dan kalau kamu dapat nur basirah, menembus pandang ciptaan yang Syekh Ibn Athaillah kata, jangan ketika melihat sesuatu, pandanglah di sebalik sesuatu. Syekh Ibn Athaillah kata dalam hikam yang lain. Kan kerana Allah lah di sebalik sesuatu. Dia bagi nyata direct. Tapi orang pening juga. Kalau orang tidak bertarikat dan tidak bertasawuf, peninglah ayat tu. Tapi ngajar juga orang lain. Dia sendiri tak ikut tarikat, dia sendiri tak mengikuti tarikat, tapi ngajar orang lain. Lagi pening orang tu dia ngajar. Sebab dia tidak memahami hakikat dengan hati yang diberi rasa oleh Allah SWT. Dengan membersihkan jiwa rohani itu, Allah akan bagi rasa kan? Untuk memahami ilmu itu. Dan ilmu ini tak boleh dapat daripada kitab. Walaupun kita baca kitab-kitab orang macam ni kan, orang sufi, tapi dia daripada anugerah Allah SWT. Dia hanya boleh diberi apabila hati yang kita dah zikir dan bersih daripada taharah batin tadi. Apa? Najis muqalladah tadi. Apa? Menghadap Allah perlu hati yang suci. Daripada syirik. Mengaku. Paling besar syirik apa? Aku yang solat. Habis. Tidak memandang kurniaan Tuhan dalam perbuatan solat, dalam zikir solat, zikir Allah, dan juga sifat-sifat yang Allah tandakan untuk rukuk dan sujud tu kan. Dan rasa sifat batin itu, roh itu.
Okey. Sikit lagi. Semua ayat Allah saya baca makna aja. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 39, yang bermaksud dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka adalah bisu dan tuli. Kalau orang sufi, kalau tengok tafsir Syekh Abdul Qadir Jalani ni, ayat-ayat Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat dalam Quran dan ayat nyata yang diwujudkan dalam ciptaan, itu ayatullah dia panggil. Ayat tadi kan, wajah-wajah Allah, ayat-ayat Allah lah, wajah-wajah Allah, kerana dia menunjukkan wujud. Nah, kalau dikatakan Yahudi, sifat Yahudi dalam Quran, maka dicipta wujud Yahudi. Kalau dikatakan munafik, Abdullah bin Ubay, maka dicipta orang munafik dalam surah wujud. Itu ayat-ayat Allah yang real, kan? Ini dalam surah ayat saja, kalam. Tapi itu real, kan? Maka kita jumpalah orang yang tipu duit orang, orang yang baik gila, kan? Orang yang soleh, orang yang toleh, kan? Orang yang gitu, orang yang gini, kan? Semua surah wujud Allah. Ayat-ayat Allah yang menyatakan dalam Quran itu, maka dicipta, kan? Untuk kita kenali makna ayat. Kalau tidak, macam mana nak tahu orang yang kikir, contoh dia, kan? Yang kedekut. Maka dia tunjuk surah kedekut. Kedekut betul dia. Haji Bakil, siapa keluar dari cerita. Maka kita akan memahami ayat Allah yang kata kikir tadi. Ini kalau kita kikir, kan? Di mana surah dia? Mana? Wujud. Carilah orang kikir. Oh, jangan hina dia. Itu ayat-ayat Allah. Ha? Kalau tidak, kamu hina ayat Quran, kan? Apa ni cerita pasal kikir ni? Jumpa kikir. Ayat kikir pada surah wujud. Itu untuk menyempurnakan kamu. Ayat-ayat keterangan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka adalah bisu dan tuli. Buta lagi. Bisu, tuli, buta. Kan? Tengok tapi tak faham. Hina pula. Kan? Kalau orang sufi kata, kalau hina tu macam hina ayat-ayat kikir, kan? Dalam surah Al-Am, saya baru tadabbur tentang sifat kikir, kan? Allah sebut dalam surah Al-Imran, kan? Macam hina ayat tu. Baca ayat tu, hina ayat tu. Ini ayat yang nyata ni yang Allah tunjuk. Kita hina dia. Allah. Di dalam gelap gelita. Gelaplah sebab kamu tak nampak Al-Hikmah. Al-Hikmah mana? Tauhid, kan? Pertalian dengan Tuhan. Sebab tu kamu sanggup keji dia. Orang tak sempurna, mentang-mentang kamu sempurna, kamu hina dia. Oh, belajar mana, kan? Itu gelap gelita tu. Dia tak nampak suratul haq. Dia tak nampak mazhar majlah Allah. Dia hanya nampak makhluk. Selagi tak keluar daripada makhluk, macam mana kamu nak keluar daripada diri kamu sebagai untuk mendapat rasa kerahsiaan ketuhanan. Bukan jadi Tuhan. Itu orang sesat dalam terang. Ya. Maknanya, oh, kalau gitu kita Tuhan. Tak apa kata Tuhan. Kita mazhar Allah. Ciptaan Tuhan. Tuhan itu esa, kan? Tak ada sekutu. Berapa banyak Tuhan kalau kita jadi Tuhan? Di dalam gelap gelita, Allah kata. Gelap tu kerana tak nampak Allah. Sesiapa yang Allah kehendaki akan disesatkan menurut peraturan tetapnya. Kalau kita hati ni tak ikhlas, dia dalam tasawuf ni, kalau kamu masuk tarikat, kalau hati kamu tak ikhlas dengan Tuhan, bahaya besar. Nak berjalan-jalan ni kena ikhlas dengan Allah. Ada orang masuk tasawuf nak cari salah, kan? Ada orang masuk tasawuf nak jadi wali. Itu tak ikhlas tu. Menurut peraturan yang ditetapkan, dia akan jadi, sebab dia bukan Allah, dia nak jadi wali. Faham? Sebab tu syirik tu. Ada orang pernah nak masuk tarikat, tanya saya, boleh tak saya bercita-cita nak jadi wali, masuk tarikat? Saya kata syirik. Dia marah saya. Oh, nak jadi wali pun syirik. Dah tanya apa? Bila kita jawab betul, dia marah kita, kan? Sebab masuk tarikat, la maksud illallah. Tak boleh ada dua dan tiga. La maksud illallah. Tujuan kamu Allah saja. Tak boleh ke tiga masuk? Tak boleh lah. Kiblat pun satu. Boleh kiblat tiga. Macam kepada hari ni asal nak Masjidil Aqsa, kan?
kemudian subuh nak Mekah. Kan? Mana boleh? Kiblat satu. Itu makna menuju kepada keesaan kiblat yang esa itu. Hati wajib kepada kiblat hakiki. Apa kiblat hakiki? Zat Tuhan lah. Itu. Maknanya hati itu rukuk dan sujud itu kepada zat Tuhan. Di lahul mahfuz. Siratul muntaha. Sujud di bumi, ruh sujud di siratul muntaha. Merasainya. Dan siapa yang dikehendaki? Dan dijadikan atas jalan yang betul lurus pada siapa yang dikehendaki. Maknanya kalau orang yang kita nak ikhlas, sebab itu Syekh Ibn Athaillah kata dalam hikam, permulaan kita berjalan kepada Allah tu kalau dah tak betul, pasti hujungnya tak betul. Maka kamu akan dijumpakan dengan orang-orang yang tak betul. Mana? Yang masuk ilmu, hikmah, masuk qadar, masuk itu, masuk ini, minta duit kan. Mengaku wali kutub zaman ini, menghina guru-guru orang lain, menghina orang lain yang tidak sealiran dengan dia. Itu kalau kita sendiri tak betul daripada awal. Allah akan bagi guru hak macam rohani kita, hak kita nak. Sebab tu nak ikut sesuatu guru tu kadang-kadang kamu patut ikut dulu kan. Hingga meyakini. Dan surah Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitanir yang bermaksud maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah, petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, yakni membuka nur basirah atau mata hatinya untuk menerima jalan Islam, jalan yang betul. Tata cara hidup rohani dan jasmani, bukan sekadar jasmani saja. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya. Semua tak betul pandangan. Semua dia yang dia pegang je betul. Seolah-olah ilmu dia saja yang betul kan. Maka dia memandang semua itu bid'ah, kafir. Ini orang yang berpenyakit hatinya. Kan? Penyakit hati itu ditonjolkan dalam surah Al-Imran yang kita Allah akan bezakan dengan perbuatan nanti. Kan? Dia akan dinampakkan tanda sakit itu. Itu Allah yang sebut, kan? Agar kamu dapat membezakan yang hak dengan yang batil. Seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit, letih dengan susah payahnya. Dan demikianlah Allah menimpakan azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang yang suka merendahkan orang, mengkafirkan orang ni hati dia sempit. Kalau tidak, tak macam tu, kan? Sebab tiap kali dia sempit ke orang, gelisah dia. Kan? Kalau orang berhujah bagi ni, lagi gelisah. Kan? Orang ni hidup tak tenteram. Kan? Dan surah An-Nisa ayat 175 Allah SWT juga berfirman oleh itu, yang bermaksud oleh itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran, kerana Al-Quran itu mengandungi Al-Hikmah, semua sisi, kan? Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya yang khas, iaitu syurga. Bagi orang sufi, Syekh Abdul Qadir Jalani kata syurga kedekatan. Maka dia di dunia ini akan menyaksi kedekatan dengan Allah, hak-hak ketuhanan, keesaan Tuhan sebelum mati. Malik Yaumiddin itulah disaksi sebagai Al-Malik, penguasa, kan, secara hakikat. Dan sudah ada di dunia. Akhirat itu juga ciptaan Allah. Maka tidak menunggu akhirat untuk menyaksi Al-Malik, tetapi dunia sudah disaksinya. Itu dia dipanggil orang yang sudah menyaksi Allah di dunia, maka orang itu adalah celik di dunia, kan? Yang dikatakan orang yang mendapat syurga kedekatan. Kerana dunia itu sudah datang dari hakikat ketuhanan. Jangan tunggu mati baru nak melihat hakikat ketuhanan. Kalau tidak, mati pun dia melihat syurga, bukan melihat hakikat ketuhanan, timbul Tuhan dalam syurga. Iaitu perbuatan Tuhan, sifat Tuhan yang menyatakan syurga itu. Maka mereka menikmati syurga, bukan menikmati Allah. Maknanya tidak bersama dengan hak-hak sifat Tuhan, tetapi bersama dengan hak makhluk. Kerana syurga itu ciptaan. Ciptaan itu makhluk. Sedangkan makhluk itu ghairullah, bukan selainnya asma' dan sifat Tuhan. Kalau asma' dan sifat Tuhan itu rahsia ketuhanan, bukan zat Tuhan, tetapi rahsia yang terkandung dalam ciptaan Tuhan. Itu boleh dimakrifati di dunia. Kerana semua ciptaan Tuhan mengandungi nur basirah, yang dapat menembus pandang sebagai warik yang menerangkan hati untuk melihat keesaan Tuhan. Bukan melihat zat Tuhan, tanda sifat Tuhan.
dan hak Tuhan. Tengok tanda sifat Tuhan, beri hak kamu. Aduh. Wujud beri hak kamu. Hidup beri hak kamu. Kan? Mana tauhid? Tak tauhid gitu. Tuhan nak, aku cipta wujudmu. Wujud itu kau pandang hak aku. Kan? Ketika nampak kat kamu. Baru beri tauhid. Kalau tidak, engkau lah Tuhan selain aku. Yang menutupi aku. Sedangkan Allah kata aku dekat. Dekat tu maknanya semua sifat. Tanda sifat. Tanda sifat lah. Bayangan sifat. Kaunuhu qadirun, kaunuhu muridun, kaunuhu tu. Dan lihat kurnianya. Allah sebut dalam Quran. Dan lihat kurnianya yang tidak terkira. Lihat kurnianya, bukan kurnia engkau. Bukan amalmu. Lihat pemberian dia maksud dia. Anugerah dia. Dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Mustaqim. Jarang para wali, para nabi, para rasul. Kerana mereka melihat hak-hak ketuhanan dalam kewujudan yang membawa kepada Allah. Itu yang dicari. Kita nak dekat dengan Tuhan, nak dekat dengan Tuhan. Di dunia ni nak dekat dengan Tuhan, memahami tanda perbuatan Tuhan, sifat Tuhan. Itulah dekat. Allah dekat, lebih dekat daripada orang merahmu kan. Orang sufi kata yang paling dekat apa? Wujud. Kalau kamu tak wujud nak wujud tu sifat Allah. Mana? Dia beri tanda bekas kan? Tanda bayangan wujud. Maujud dia sebut. La maujud illallah. Kamu masuk tahlil, adalah dengar orang kata la maujud illallah kan? Tak tahu, tak erti. Kita pun sebut la maujud illallah. La maksud illallah, la ma'bud illallah, la ma'bud illallah, la maksud illallah, la maujud illallah kan? Afdalan dzikri fa'alam innahu la ilaha illallah, la maujud illallah. Biasa dengar kan? Kalau biasa masuk tahlil lah. Ni PKP ni tak ada lah. Dah berapa tahun orang tak buat senyap-senyap aja kan. Itu membawa kepada Allah, kepada pengenalan tentang Tuhan. Sedangkan bersandar, saya nak habiskan yang tajuk sikit lagi. Sedangkan bersandar dan bergantung kepada amal, usaha sendiri itu bererti lupa, lalai terhadap rahmat dan kurniaan Allah SWT kepada kamu. Lalai, kamu rasa kamu yang berzikir kepada Allah kan? Padahal kehendak nak berzikir itu pun sifat yang Allah sandarkan kepada kamu. Ingat kan? Ingat, nak ingat Tuhan, sifat dia. Mengenal Allah, khabir, ya khabir, sifat dia. Kalau Tuhan tak ya mukmin, mendapat makam mukmin kan, beriman, sifat dia al-mukminun, al-mukmin. Cuba cari asma. Al-mukmin ada sifat dia. Jadi jangan mengaku itu sifat kamu kan. Tunduk sajalah. Kalau orang tanya kamu ni alim tak? Tunduk jelah, aku bodoh. Aku ini bodoh dengan sifatku kan. Kalau alim pun alim dengan hak ketuhanan. Yang alim tu sifat Allah. Yang rasyid, yang pandai sifat Allah. Jadi jangan pandai-pandai nak merapah hak ketuhanan. Yang telah memberi taufik dan hidayah kepadanya. Jika keadaan itu berkekalan, maka akan mengakibatkan kesan yang sangat buruk. Bagi orang sufi bahaya. Kerana kemukaan Allah, Allah akan tajalli berlawanan dengan sifat itu. Ada? Kalau mukmin tu kita ngaku, jadi Allah akan bagi sifat berlawanan. Kalau alim tu kita ngaku, Allah bagi sifat alim tapi jahil. Kan? Bahaya. Sebab hati manusia itu dalam genggaman Tuhan kan. Berbolak-balik dia katakan ada hadis. Maknanya bahaya kita. Bagi orang sufi bahaya. Macam bahaya kita yang paling besar adalah Allah. Kenapa? Kalau kita berpaling itu ada dalam surah Az-Zuruf tu. Iaitu Allah kata, hendaklah kamu mengingati Tuhanmu yang Maha Pengasih. Barang siapa yang tidak mengingatiku, mengingati Allah, akan Allah jadikan syaitan sebagai teman kamu. Allah kata, syaitan. Tanda dia apa? Maksud dia apa? Allah akan bagi sifat buruk. Bila kita teman dengan syaitan kan, yang Allah sandarkan jadi teman syaitan, Allah akan sandarkan sifat buruk. Allah kata lagi sekali, tambah dengan ayat tadi, akan aku jadikan teman karibmu. Mana teman satu, teman karib pula. Jadi apa maksud dia? Kita kalau tak ingat Tuhan, tak memandang hak Tuhan, bahaya besar. Kerana takdir kita di hadapan itu dalam genggaman Tuhan. Dia tajalli, dia yang cipta kan. Kalau genggaman Tuhan, kalau nak jadi baik,
berharap dengan kita yang boleh jadi baik kan? Atau berhadap pada makhluk untuk membaikkan kita. Bukan Tuhan makhluk itu. Faham tak? Maka kita mungkin bahaya. Jika keadaan ini berkekalan, maka akan mengakibatkan kesan yang sangat buruk. Kata Syekh ini. Dan akhirnya melahirkan sifat-sifat tercela. Allah akan sandarkan sifat berlawanan dengan sifat yang mahmudah itu. Itu tanda apa? Tandanya engkau jauh dengan Tuhan. Mungkin ilmu tinggi, dah belajar 20 tahun. Kan? Tapi akhlak dia Masya Allah. Ada ujub, ada sombong, ada merasa sempurna diri, tinggi diri, orang lain rendah, orang lain bodoh, orang lain tak betul belaka, orang lain kafir, orang lain bid'ah dan lain-lain seperti apa yang telah berlaku di atas diri iblis yang telah berkata aku lebih baik daripada Adam. Kerana itu sifat iblis. Dan juga kenyataan Qarun dengan bongkaknya surah Al-Qasas ayat 78 yang bermaksud sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini kerana ilmuku semata-mata. Faham tak? Aku alim kerana aku belajar. Aku belajar kerana ilmuku. Aku yang cari ilmu. Kamu malas sebab tu bodoh. Contoh dia kan. Berapa banyak kita dengar, aku kaya sebab aku berusaha. Ikhtiar aku. Kuasa usaha aku. Kan? Selamat sebab vaksin. Jangan. Hati-hati. Membahas pula dalam Facebook. Kita selamat sebab vaksin. Habis tu. Kufur. Kalau sufi ya. Kalau syariat. Dia kata, betul apa? Contohlah kan. Makan ubat. Mu sembuh sebab makan ubat kan? Betul kan? Tapi itu ujian Tuhan. Mana tauhid? Illallah. Tak ada Tuhan. Hidup ini tak ada Tuhan. Ada ubat, ada doktor, ada vaksin. Itulah hijab. Kalau kita masuk tarikat, ini yang berhala yang kita nak kikis. Faham tak? Cara beransur-ansur. Dengan apa? Minta dengan Tuhan lah. Sebut nama Tuhan. Kan? Tuhan akan bagi rasa, feel, kuat dengan hak ketuhanan. Jika kita telah dilarang dari mempersekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang, manusia, maka jangan pula kita terjebak untuk mempersekutukan Allah dengan kekuatan amal usaha kita, sifat-sifat yang Allah sandarkan kepada kita. Dan apa saja yang lahir dari kita, yang kita merasa dengan kita, yang seolah-olah telah merasa mampu dan cukup kuat, malah boleh berdiri sendiri tanpa hak ketuhanan, tanpa rahmat Tuhan. Ini perbezaan yang betul-betul kita kena bersih sebelum mati ya, kan? Akan ada dijatuhkan oleh Allah kan. Akal mula berfikir. Akal ni senang-senang ya. Dia akan berdebat dengan kamu. Roh simple aja. Allah. Nafsu, akal dia kata kita. Kan? Nafsu aku. Akal dia kata dia ada dalil, dia ikut dalil. Ya. Tapi dia pening, dia buat kita pening. Sebab itu orang sufi dalam kitab Imam Arsalan, Syarul Haq Syarani, Syekh Siti Jenar dan kitab-kitab Ibn Arabi baik kan. Dia kata apa? Buang akalmu. Kalau kamu nak belajar ilmu ni, letak akalmu dulu. Sebab kalau fikir dengan akalmu tak boleh nak fikir. Sebab orang yang beriman tu orang yang dengan hati. Kan? Di syarah dalam Tauhid Imam Arsalan, kalau you tengok Facebook. Kalau you masuk dalam Facebook saya kan, saya pernah baca risalah Tauhid Imam Arsalan. Dia kata apa? Antara yang dia pernah sebut yang dah saya sarah, ya, orang yang nak Allah, dia tak boleh fikir dengan akal. Akal tu permulaan. Faham tak? Belajar ilmu permulaan, yes. Murid dia panggil. Murid dia kan? Murid. Belum belajar kan? Dia guna akal. Sebab itu berhujah dengan hujah akal. Dengan tipak 20 kan? Hujah-hujah akal dalil-dalil Quran. Tapi dihujahkan dengan akal. Sebab kita ni berfikir yang pertama dengan akal kan? Bukan dengan hati. Dia makan hati tu makan dalam. Makan yang mempercayai Allah, yang yakin. Feel kan? Tapi kalau bawa dengan akal, mana-mana. Kalau bahas dengan akal, habis kamu. Tentang Tuhan. Allah kata dia wujud kan? Akal minta dalil. Mana wujud Allah? Aku tak pernah jumpa sampai mati. Tak ada orang yang contoh dia kan? Sebab itu kalau kita berdebat dengan etis, habis kita. Sebab dia guna akal kan?
Macam mana nak meyakinkan? Kita nak guna ayat Quran, mana dia nak percaya ayat Quran? Faham tak? Sebab dia tak beriman dengan Allah, dengan Al-Quran. Kamu bawa Al-Quran atau Bible atau whatever. No. No Quran, no Bible. Dia ateist. Hujah dengan akal. Dan akal minta dalil dengan mata, dengan indera, nak tengok Tuhan. Habislah. Sebab itu, beriman itu, alif lam mim dzalikal kitabul la ghaiba fi hudan lil muttaqin. Maksud dia apa? Antara asas agama itu adalah beriman dengan perkara yang gaib. Maka gaib itu dapat dirasai dan dibenarkan dengan wahyu dari Rasulullah, dia membenarkan dengan hati kerana menyentuh fitrah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kalau orang yang tidak ada menyentuh fitrah itu kerana hijabnya tebal, dia akan tertutup. Itu kafirun atau munafikun. Faham tak? Kalau orang yang dah nipis hijab dia, mudah disentuh fitrah dia, mudah dia untuk mempercayainya dan mengikutinya dan membenarkan dengan hati. Kerana perkara rohani ini perlu dibenarkan dengan hati melalui kalam wahyu kan. Dan kalau kita dalam bab rohani ini, orang-orang yang bersambung dengan sanad kerohanian Rasulullah SAW, yang belajar dengan orang yang begitu, bukan orang yang sekadar akal. Bukan bermakna jangan belajar dengan orang akal lah, belajar juga kan, tetapi perlu juga ilmu yang dapat menyentuh rohani kita agar kita dapat meyakini adanya Tuhan dalam sebelum kita mati. Jika kita telah dilarang dari yang tadi saya sebut, tanpa pertolongan Allah dan rahmat Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang bermaksud wahai umat manusia, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ingatlah diberikan satu misal perbandingan, kata Allah. Maka dengarkanlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya, kata Allah, mereka yang kamu seru dan sembah yang lain dari Allah itu tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat, walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Allah nak kata manusia yang kau agungkan tu hebat ke, yang mengaku alim ke tu, tak ada ilmu pun kan. Aku yang sandarkan ilmu menyebabkan dia alim. Aku yang buat dia pandai dengan sifat akal kan, sifat ilmu, sifat kalam, pandai berkata-kata dan sebagainya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik darinya. Kedua-duanya lemah belaka. Lemah yang meminta dari mendapat hajatnya dan lemah yang diminta dari menunaikannya. Dalam ayat surah Al-Baqarah pun ada sebut. Ini surah Al-Hajj ayat 73. Yang menghina, orang Yahudi menghina Nabi. Sebab apa? Sebab menyatakan ayat dari Allah tentang perbandingan dengan seekor nyamuk. Kan? Tetapi nyamuk dalam beberapa kilometer tu dia dah boleh tahu darah terbaik kat mana. Dalam malam gelap tu dia boleh pergi seduk darah yang baik je, darah yang busuk, yang problem dia tak nak. Manusia tak boleh. Kan? Manusia belakang dinding dah tak nampak. Mata nyamuk halus dalam tu, dia boleh solar dia lebih, deria dia lebih hebat daripada manusia. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Jalani dalam tafsir itu dia kata apa? Mereka sesungguhnya tidak mengetahui siapa itu nyamuk sebenarnya. Siapa itu nyamuk? Iaitu sifatullah, afa'alullah. Kalau tahu yang tu, semua tak akan berani merendahkan. Tapi itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi memanglah cari salah kepada ayat-ayat zahir. Kan? Berapa banyak ayat zahir yang diremehkan oleh mereka dengan mengambil zahir ayat. Jadi kita, setiap ciptaan itu jangan melihat sekadar makhluk. Tetapi ada rahsia ketuhanan di setiap ciptaan. Maka jangan dihina seberangan. Kecuali dengan hak syariat. Dengan hak syariat. Kita suruh dihukum orang yang menyalahi syariat kan. Bukan untuk membenci ya. Malahnya orang kita kalau dah menghukum 10 tahun membenci. Faham tak? Allah jadikan surah kesilapan dia tu untuk kita tadabbur. Allah jadikan Yahudi untuk kita memahami ayat Yahudi dalam Quran. Allah jadikan munafik untuk kita memahami ayat munafik dalam Quran. Maka dia menjadi kesempurnaan. Maksud dia
sebagai asbab untuk menyempurnakan kepahaman kita tentang Yahudi dan munafikun. Sifat-sifat itu ditunjuk real, wujud, kan? Yang ini dinyatakan saja, tapi ini real dan kita dapat memahami dan tadabbur dan mengambil ibarat dan isyarat dia untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang nafsu kita. Kerana nafsu itu Yahudi. Tanda dia Yahudi yang dicipta wujud. Kalau kamu hina sana, hina dulu nafsu kamu. Kerana itu sifat yang sinonim. Sifat yang ditunjuk kepada surah wujud pada ciptaan untuk menyatakan sifat rohani pada dirimu. Nasrani akal. Okey. Dan ayat surah Ayunah Allah berfirman yang bermaksud dan mereka menyembah yang lain dari Allah, ghairullah. Yang disangka ghairullah. Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka, dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Tuhan. Kan orang sembah patung kan, dia kata sebagai wasilah kan. Tapi mereka memandang patung itu memiliki sifat kan. Padahal tidak ada sifat pada mereka, Tuhan yang bagi sifat kan. Kalau nak layak disembah, manusia lebih layak disembah. Kerana sifat dia lebih agung daripada batu kan. Tapi manusia pun tak boleh disembah. Kerana yang memberi sifat itu adalah Allah. Jadi kalau nak sembah, yang memberi sifat kepada manusia itulah yang disembah sebagai sumber wujud potensi dia, iaitu segala sifat yang ada pada dia adalah dari Allah dan dengan Allah. Dan katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang ia tidak mengetahui ada yang di langit dan di bumi? Kalau orang Sufi dia syarah lagi ni. Di langit dan di bumi. Di langit itu roh. Kan, lambang roh. Dan langit-langitlah. Tapi kita memang tak pernah naik langit, mana tahu. Tapi roh kita boleh rasa. Betul tak? Lambang roh, langit. Dan kalau disebut bumi adalah lambang jasadmu. Kan, boleh tengok hari-hari kan. Boleh rasa mabuk dia tu. Sebab adanya bumi, adanya perkara gaib dalam bumi. Yang zulumat, yang gelap. Apa? Nafsu dan akal. Bagi orang Sufi, akal itu kalau tidak kembali kepada fitrah, ruh al-kulli, akal al-kulli, dia sentiasa condong kepada nafsu. Maka hati-hati dengan akal. Padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah yang tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Maknanya semua makhluk itu, kalau dipandang pada surah makhluk, dia tak punya kuasa. Tapi kalau pandang kepada rahsia ketuhanan, dia berkuasa kerana dikuasakan. Kalau itu kembali kepada Al-Khaliq kan, yang mencipta. Bukan yang dicipta. Yang mencipta. Sebab itu dia suruh sembah Allah itu ketika melihat makhluk. Dan kita nak melihat tanda-tanda makrifat tentang sifat-sifat Tuhan, semua dihimpun pada makhluk. Kerana semua ada rahsia Tuhan yang Allah sandarkan sifat-sifat Tuhan. Seperti udara, kita belajar di sekolah, udara lah yang menghidupkan kita kan. Habis jadi kufur. Tidak pernah satu cikgu pun, satu ustaz pun yang bawa udara itu sifatullah, al-ayat, al-muhyi kan. Pandanglah hak-hak ketuhanan dalam udara yang menghidupkan kita. Bukan udara, tapi kita belajar sains, udara yang menghidupkan kita, matahari yang memberi makanan kepada pokok kan. Hal-hal itu membawa makhluk seolah-olah kita pula tolong berdebat dengan orang-orang agama nak mengatakan sains is sains kan. Padahal sains itu untuk menunjukkan parameter ketuhanan. Tapi malangnya tidak pernah dibawa kepada parameter ketuhanan. Tetapi dinisbahkan parameter makhluk kan. Hingga bergaduh. Sains, agama. Aduh, pening. Belajar sains bukan nak mengesahkan Tuhan. Belajar sains untuk mempersyirikkan Tuhan lebih hebat. Kan? Bagi vitamin C. Tak salah bagi vitamin C. Tapi tak pernah bawa vitamin C is the part of the parameter al-syafi' kan. Al-mu'afi Allah SWT yang menyembuh dan memberi kesihatan yang baik. Al-mu'afi memberi kesihatan yang baik adalah sifat Tuhan. Tapi kita sandar kepada vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin whatever. Kan? Tak salah lah bagi parameter tu. Yang salahnya menghijab dengan parameter itu akan hak ketuhanan. Jadi alam ini menjadi hijab. Sebab itu hina dunia. Kenapa? Kerana menghijabi Allah. Padahal Allah mencipta untuk melihat Allah. Kan? Pada tanda-tanda sifat lah, bukan zat Tuhan. Tetapi tidak yang Allah sebut tuli, buta, bisu kan, bodoh. Yang aku beri akal, bodoh. Aku beri mata untuk melihat, tidak, buta. Aku beri pendengaran untuk mendengar tentang ilmu Allah dan hak-hak ketuhanan, tapi tuli
yang Allah sebut dalam Quran. Dan Allah sebut lagi, buta di dunia akan lebih buta di akhirat. Ya, kerana akhirat nanti kamu hidup pun kamu akan menyaksikan syurga dan neraka, kan? Bukan berkait dengan Al-Malik, Maliki Yaumiddin. Sedangkan dialah Al-Malik di dunia dan di akhirat. Dan Allah juga berfirman dalam yang akhir sekali dalam surah Yunus ayat 106. Allah berfirman, dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang mencipta Al-Khaliq tadi. Dia kata Al-Khaliq, mencipta semua, yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Kerana manusia dan semua ciptaan Tuhan ini sebenarnya vitamin C ke vitamin B, doktor ke vaksin ke, Allah sebut tidak datang manfaat dan mudarat melainkan sifat-sifat Allah. Tapi kamu tengok vaksin juga, kamu tengok ubat juga, kamu tengok pandai doktor juga. Oleh itu sekiranya engkau mengerjakannya demikian, Allah kata, kalau itulah yang kamu pegang, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap dirimu sendiri dengan perbuatan syirik. Nah, ini yang orang sufi kata syirik khafi. Kan? Yang paling berdiri tegak menjadi berhala apa? Yang paling besar dalam satariyah adalah aku. Aku itulah nafsu, kan? Allah jadikan nafsu untuk menjadi lawan kepada roh, kan? Padahal dia mengikut perintah Allah. Kan? Dari segi hakikat dia menyempurnakan hak ketuhanan terhadap dirinya. Kan, jangan dihina. Sama juga iblis. Tak ada orang yang masuk syurga melalui ujian iblis, betul tak? Maka kamu boleh mendapatkan syurga dengan iblis. Maksud dia apa? Kamu kena hadapi iblis dan sempurna hadapi dengan hak ketuhanan. Dapat syurga. Tak ada orang boleh masuk syurga tanpa menghadapi iblis. Seperti kita kata, tak ada orang yang boleh jadi engineer sebelum menghadapi coursework dan ujian-ujian demi ujian. Maka ujian iblis itu adalah penyempurnaan untuk layak memiliki syurga. Maka janganlah terlalu dihina, kan? Laknat-laknat sebagaimana yang Allah sebut saja. Tetapi kalau dari segi hakikat, kan, dia juga adalah sesuatu yang Allah cipta untuk menutupi Allah, kan? Kerana apa? Kerana dia jin yang diuji juga, kan? Dia merasa aku lebih baik daripada Adam. Itu bahaya besar. Jadi keakuan diri itu kita kena hati-hatilah. Mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang cuba nak nyatakan dalam ini dalam hak amal. Nak kata bahawa amal itu pun milik Allah, kan? Jadi jangan bersandar kepada amal. Kerana amal itu pun pemberian Tuhan, kurniaan Tuhan, anugerah Allah, kan? Bersandarlah kepada sifat yang memberi amal tadi. Siapa? Sifatullah. Siapa? Allah lah. Jadi sebab itu kata, janganlah menjadikan amal itu sebagai tujuan, tetapi jadikan Allah itu sebagai tujuan. Ketika apapun Allah halang, maka kita pandang Allah juga. Ada ibarat dan isyarat dalam halangan tadi yang kita perlu fahami. Maka tunaikan hak ijbari dan ikhtiari, syariat dan hakikat pada dosa tadi, pada halangan tadi. Kalau kita dapat memahami hak itu, maka kita akan tetap berjalan kerana kita tahu semua itu dalam genggaman Allah SWT. Terjadi Allah. Kerana dialah pencipta, dialah yang memberi sifat. Maka selamatnya kita dengan kembali kepada Allah. Cara ketuhanan, beristighfar dan bergantung ahadiyah dan samadiyah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita kelemahan kita, kelalaian kita, dan menjadikan kita yang sentiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala ke jalan yang mustaqim. Kita tutup majlis kita dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafil husrin illa alladhina amanu wa amilu salihah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, yang berpesan dengan kebenaran dan pesan dengan penuh sabar. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.